إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-khatimatu fi masaila muhimmatin ay hadza khatimatun, bermula ini ialah satu penutup, fi masaila ay fi bayani masail, pada menyatakan beberapa masalah-masalah muhimmatin yang penting, yaitu tatba'u ma salafa, mengikut akan barang yang telah lalu, itu dah, yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu, maknanya barang yang telah lalu itu nuqilat anis salafi, diambil daripada ulama-ulama yang terdahulu, ulama salaf. Itu dah. Baik, soalnya hal yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala, hal yajuzu, adakah harus at-takallumu, berbicara, membahas-bahas fi dzatihi, tentang hakikat zat Allah Ta'ala, bila akli, dengan semata-mata akal. Jing bermula jawab bagi soal la yajuzu, tiada harus, yakni haram, at-takallumu fi dzatihi ta'ala bil akli, tidak boleh, yakni haram berkata-kata atau berbicara pada zat Allah Ta'ala dengan akal semata-mata, tidak boleh. Kerana apa tidak boleh? Haram, ila berkata la yajuzu, li annal aqla, karena bahawasanya akal itu qasirun, lemah, an idraki zatil khaliqi, daripada mendapat mengertikan zat sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Fakullu ma khatara bibalika, maka tiap-tiap barang yang terlintaslah di dalam benak fikiran engkau, fallahu bi khilafi zalika, maka Allah tidak serupa menyalahikan demikian itu, demikian barang yang terlintas di dalam fikiran kita tersebut. Baik. Sing soal idza kana al-aqlu la yudriku zatahu ta'ala, apabila adalah akal tu tidak boleh mendapat akan hakikat zat Allah Ta'ala, dan bukannya hakikat zat, hakikat sifat pun tidak dapat. Fa kaifal wusulu ila ma'rifatihi ta'ala ma'annal ma'rifata wajibatun ala kulli ahadin, maka bagaimana nak sampai kepada mengenal Allah, padahalnya mengenal Allah Ta'ala itu wajib di atas tiap-tiap seorang, ala kulli ahadin minal mukallafin, di atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Itu dah. Jing bermula jawab bagi soal, inna ma'rifatahu ta'ala, sesungguhnya mengenal Allah Ta'ala tu, tahsulu bi ma'rifati sifatihi, hasil dengan mengenal segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Ini tahsulu bi ma'rifati sifatihi, kita begini, tahsulu bi ma'rifati ahkami sifatihi, itu hasil dengan mengenal segala hukum-hukum bagi sifatnya Allah Ta'ala, bukan mengenal hakikat sifat Allah Ta'ala juga. Kerana sebab itulah setiap sifat-sifat yang kita belajar sebelum ni, semuanya ulama akan mendatangkan, dia panggil apa? Definisi birrasmi, dia panggil at-ta'rifu birrasmi. Ta'rif birrasmi ini mana ta'rif dengan kesan dia. Bukan ta'rif bihaqiqatihi, bukan ta'rif bimahiyatihi, bukan ta'rif dengan hakikat sesuatu itu, bukan. Dia ta'rif ni, dia ada ta'rif bil haddi, dia panggil. Ta'rif bil haddi mana ta'rif definisi hakikat sesuatu, kena hakikat diri itu. Itu dia panggil ta'rif bil haddi. Yang keduanya dia panggil ta'rif bil rasmi, definisi dengan secara rasam. Apa rasam? Yaitu kesannya saja. Kita tu tak boleh nak kena hakikat, maka kita kena kesan dia. Itu. Jadi sebab tu tidak ada sifat-sifat Allah Ta'ala tu ulama mendatangkan ta'rif bil haddi, tidak ada. Semuanya ta'rif bir rasmi.
Maka karena itu kita tu tidak akan sekali-kali dapat mengenal hakikat zat Allah dan hakikat sifat Allah. Maka sebab tu maksud dengan kata ma'rifatullah ialah ma'rifatu bi ahkami uluhiyatihi wa ahkami sifati uluhiyatih. Mengenal hukum ketuhanannya Allah. Nah, karena kita kata dia sahaja Allah Tuhan, Allah sahaja Tuhan sebenar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti Allah sahajalah Tuhan. Kenapa kita kata dia sahaja Tuhan yang sebenarnya? Tuhan itu hanya Allah, tidak yang lain. Karena terhimpung di dia dua hukum ketuhanan. Dia tak berajak apa-apa selain daripada semua berajak ke dia belaka. Dia tidak berhajat apa-apa kepada selain daripada dia. Dia suruh orang semaya, suruh tutup aurat, dia suruh berapa sekalipun, bukan dia duk berajak kepada orang tidak. Tu. Dia suruh kita semaya, suruh kita puasa, bukan hidup berajak kepada kita. Hatta kalau kita tak semaya, tak puasa, wal'iyadzubillah, hatta kafir sekalipun habis licin manusia atas muka bumi, ketuhanan Tuhan tetap tidak tergendala atau tidak terganggu sedikit, tak tergugak sikit pun. Tuhan tu tetap tu Tuhan. Dia bukan duk suruh kita tu sebab dia nak ambil manfaat, keuntungan yang kembali kepada diri dia, tidak. Mana dia lepas sebuah serbi daripada benda lain. Itu makna terkaya. Wallahu wal ghaniyyu. Allah maha kaya artinya apa? La yahtaju ila syai'in. Tidak berhajat kepada sesuatu apapun, dan kepada apa-apa jua pun tak ada. Maka sebab itulah masuk sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang pada makna yang pertama. Betul lah. Pada makna yang pertama, betul itu. Masuk orang panggil makna qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang pertama. Kemudian masuk lagi sifat-sifat gapo? Masuk tu makna terhayati. Itu dia panggil hukum sifat ketuhanan. Jadi mengenal Allah tu bukan mengenal hakikati zatihi atau hakikati sifatihi, bukan. Tapi mengenal Allah, mengenal hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya. Itu. Hukum sifat ketuhanan kita belajar dah tu lah. Ada Allah dengan makna kita faham dah. Bukan ada seperti makna ada kita, bukan. Ada Allah yang wajibul wujud tu, wujubul wujud tu. Apa kita nak etika? Mesti ada Allah. Tidak ada Allah atau ada pada makna seperti kita mungkinul wujud, tentu tidak. Tiada Allah atau ada pada makna tak ada. Itu dah. Dalilnya alam ini. Itu dia panggil hukum sifat ketuhanan. Itu gitu. Jadi bukan kena hakikat zat Tuhan, nak ngatik pejam mata siapa nampak Tuhan berkelip-kelip cahaya, tu bukan. Tu bukan kena Tuhan tu lagu tu. Tu kena makhluk dia panggil lagu tu. Ingat tu. Banyak puak-puak sesat tu gitu, ma'rifatullah juga dianya. Tapi makrifat dia tu bukan ma'rifatullah, maklifat. Maklifat. Apa? Dia tak ada ngaji ni hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Kena Allah tu kena seperti makhluk dia. Kejam mata ngatik lama-lama. Tu berasa ada cahaya mari Allah tu ya. Tu. Jadi ingat dah. Kena Tuhan tu tidak boleh kita buat seperti kena makhluk. Tidak boleh orang panggil caranya seperti kena makhluk. Makhluk ni kita nak kena cari dulu, bila jumpa baru kena. Kayak gitu. Macam kita nak kenal Masjid Kota Damansara, kena cari dulu. Ada peta nak pergi. Bila siapa jumpa baru kena. Oh ni Masjid Kota Damansaranya. Kayak gitu. Makhluk gitulah. Kena cari dulu, bila jumpa baru kena. Tuhan dia tak boleh buat style lagu tu, tak boleh. Dia tidak boleh buat cara seperti kita kenal makhluk, tak boleh. Tuhan ni kena dulu. Kenal ni mana apa? Ma'rifatu ammah. Hak kita mengaji sifat 20 ni. Barulah kalau kita nak cari, diizin untuk cari. Kalau ada peluang, ada rezeki, ada habwe, jumpa. Jumpa tu dia panggil apa? Ma'rifatu khassah. Hak tu dalam kitab tasawuf. Makrifat khassah tu tak boleh belajar dah. Itu boleh belajar kitab ini dah.
Nah, dia orang panggil karunia daripada Allah Ta'ala. Nah, makrifat yang meliputi haibah di batin hati dia, cahaya nur iman, dan halawatul iman dia sangat manis. Tu dah. Hak tu tak boleh ngah belajar tu. Hak tu dengan riadah mujahadah, jid wal ijtihad. Kalau ada rezeki, ada habwa, dapat. Nah, kalau tak dapat juga di dunia, pasti dapat sebelum saat pisah daripada dunia. Mana? Sakaratul maut. Nah, nak cabut nyawa lepak tu habwi, cukup dah, pada dah. Tu dia panggil ma'rifatu khassah, ma'rifah yang ditaruh nur di batin hati seorang yang mengenal Allah Ta'ala dia. Itu bukan bicara, bukan bahas, bukan pengajian kitab, bukan. Itu kena jid wal ijtihad, riadah mujahadah. Kita bahalah 7 martabak ke 40 martabak ke duk di kitab situ, kadang-kadang boleh jadi sesak bukan. Nah, dia bukan bahasa situ. Dia rasa zauqiyah. Zauq dia kecak di batin hati. Nah, jadi ramai orang nak kecak dulu. Nak kecak selalu, kecak gapo tak tahu. Tu siap kecak ingat ke? Nah, waduh iya kawan-kawan tahi. Siap. Nah. Kena kenal dulu baru diizin untuk cari, ada rezeki boleh jupuk. Bukan jupuk tu maknanya jupuk. Oh ni tu bukan gitu. Itu makhluk tu. Makhluk tu kena cari dulu. Baru jupuk. Oh ni maju atas nama sarah gitu. Baru kena. Tu dah gitu dah. Habis. Jangan panjang-panjang lagi kita ni. Lama tak ada hotel ini ke. Gapo dia hukum sifat ketuhanan itu hasil makrifat dengan hukum sifat ketuhanan. Minal wujudi daripada ada wal qidami sedia wal baqai kekal wal mukhalafatihi lil hawadisi, tak serupa ia Allah akan yang baharu wal qiyami bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya, yang ini ada cara-cara dirinya, wal wahdaniyati yang bersangat-sangatan tunggal ia Allah, wal hayati ada sifat penghidup di zat Allah, wal ilmi sifat pengetahuan ada di zat Allah, wal qudrati sifat berkuasa ada di zat Allah, wal iradati sifat penentu ada di zat Allah, was sam'i dan sifat pendengaran ada di zat Allah, wal basari dan sifat penglihatan ada di zat Allah, wal kalami dan sifat penutur perkata perkecek itu ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenal gitu. Kenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Tapi sini dia sebut sifat-sifat saja dah. Nah, sebab sifat-sifat ni kalau kita mengaji di kitab lain, ulama dia bagi dah. Hak mana sifat hak kita faham dengan secara auto di dalam hukum ketuhanan. Sebahagiannya masuk tu mana faham dengan secara automatik bila kata Tuhan itu terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Perlu masuk wujud gitu. Masuk tu arti apa? Faham dengan secara auto. Bila Tuhan tak berajak ke apa-apa, bermakna tak ada yang mengadakan dia. Nah, tidak ada yang membaharukan dia, tidak ada yang merubahkan dia. Nah, tu gitu dah. Dan dia tu ada sifat pendengaran, penglihatan dan penutur perkata perkecek. Sebab kalau tidak ada pendengaran, penglihatan, penutur perkata perkecek, bermakna ada lawan dia. Mana? Pekak, buta, tuli, bisu, gagak. Pasti kekurangan tu dia berhajat kepada orang lain untuk menghilang kekurangan di zat dia. Masuk faham dengan secara auto di berapa sifat dalam kata istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu. Gitu. Bila kata tiap-tiap benda yang lain semua berajak ke dia belaka. Apa makna berajak? Tak boleh lepas dengan dia belaka. Walaupun dia tak berasa berajak. Macam kita tak rasa berajak ke Tuhan. Tangis semaya hajat baru berasa berajak. Ya Allah tolonglah. Kayak gitu. Padahal kita ni nafas demi nafas tak boleh lepas dengan Allah ni. Nak kelip mata, nak nafas, nak ngatuk, nak tidur, nak segar, nak keluar suara, apa saja tak boleh lepas dengan dia. Faham dengan secara auto pula sifat wahdaniyah, gitu ya. Masuk kudrat, masuk ilmu, masuk iradah, itu di dalam kitab kata itu dibahas lagu tu dah. Itu dia panggil difaham dengan secara lazim. Bila sebut kata Tuhan tu hukum ketuhanannya istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, masuklah beberapa hukum sifat ketuhanan yang kita belajar dah tu baru masuk. Sebahagiannya kok pitu istighna, sebahagiannya kok pitu iftiqarun ilaihi, berhajat kepadanya. Nah, oleh tiap-tiap barang lain. Habis. Sing soal bi ayyi syai'in arafna Allah ta'ala ma annana ma ra'ainahu bi absarina. Dengan apa-apa sesuatu kah mengenal kami akan Allah, padahal kami ini tidak pernah melihat akan ya Allah dengan segala penglihatan kami.
Jin bermula jawab bagi soal. Arafna wujudallahi ta'ala, kami mengenal akan ada Allah Ta'ala. Wa baqiya sifatihi, dan akan yang baki lagi tinggal daripada segala sifat-sifatnya. Bizuhuri athari kudratihi, dengan zahir jelas segala kesan-kesan pekuasanya Allah, yakni kekuasaannya Allah. Fi hadhil makhluqati, pada ini segala makhluk kejadian ni. Al hadisati yang baru, al mutqanati yang teguh, al badi'ati yang hebat, al muhayyarati yang menghairan mencengangkan lil uquli, bagi segala akal-akal manusia. Ya pelik. Nah, sebab tu Tuhan kata, Tuhan suruh kita fikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah tidak memikir kalian kepada unta bagaimana dia dijadikan, kepada segala langit bagaimana dia diangkat teguh, tak ada scaffolding pun hak lekat bawah nak jadi teguh itu tak ada. Kita walaupun ada boleh buat teguh gini, belum nak jadi teguh gini kena ada scaffolding dulu. Baru boleh selek. Itu pun kena ada tiang konkrit. Bukan duk boleh gitu, berau jatuh ke bawah. Mana langit dah ada tak? Scaffolding dia ada. Ada tiang di mana? Tak ada. Nah, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana bukit kami bentar, wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi kami bentar luah. Tuhan suruh fikir akal kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada kejadian segala langit dan bumi, bersilih ganti malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlari, yang belayar pada laut, beri manfaat pada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an, wa ma anzalallahu, dan barang yang menurunlah oleh Allah minas sama'i, daripada langit, min ma'in, daripada air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, menghiduplah dengan sebab air tersebut akan bumi kemudian daripada matinya bumi. Wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Itu tanda-tanda signboard tu bagi kaum yang berakal. Nah, jadi jangan ingat kata jangan guna akal. Kita fikir dengan iman. Jangan guna akal kita lah. Iman dan akal tidak sekali bertentangan. Kalau kita tak bagi orang guna akal, bermakna kita dakwa orang yang ikut Nabi semua gila belaka, tak ada akal. Gitu lah. Dah. Mereka semua orang yang paling berakal. Nah, yang dilarang dalam agama mentakdim, mendahulukan akal berbanding nakal, atau mengkebelakangkan akal berbanding nakal. Itu hak dilarang dalam agama dah. Bukan agama larang jangan guna akal, jangan guna akal. Kita tak boleh guna akal. Siapa cakap gitu? Tu orang sesak cakap gitu dah. Tak boleh guna akal, lepaslah akal tak kepala lutut. Itu dah. Jadi kita tu disuruh guna akal, fikir tentang makhluk Allah. Gitu Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Fikirlah olehmu pada kejadian makhluk ni, jangan kamu fikir pada sang pencipta, sang penjadi. Jangan. Banyak hadis Nabi tu. Tafakkaru fi ala illahi, fikirlah olehmu pada signboard Allah ni, ayat-ayat Allah. Wala tatafakkaru fillah, jangan kamu fikir pada Allah. Nah, ini tengok. Banyaklah hadis-hadis lain Nabi SAW suruh kita tu fikir pada makhluk Allah. Mana misalkan samawati, seperti segala langit, wa mashtamalat alaihi, dan apa yang melengkapi di atas langit itu, minasyamsi, daripada matahari, wal qamari, dan bulan, dan wan nujumi, dan bintang, wal ardi, dan pada bumi. Wal ardi itu atas pada samawati. Kal ardi, dan seperti bumi. Wa mashtamalat alaihi, dan apa barang yang melengkapilah ia di atasnya, di atas bumi. Mana barang tersebut bayan? Minal ma'adini, daripada segala orang panggil hak ada dalam perut-perut bumi, wa asjari, dan pokok-pokok yang menghijau, wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu. Betul banyak lagi, ya Allah, banyak. Tu banyak. Di langit, di darat, di laut, tu banyak. Tuhan suruh kita dalam Qurannya, Tuhan suruh kita guna akal untuk mikir. Min anwa'il hayawanati, dan daripada segala bagai-bagai kehidupan. Hayawanat itu mana segala bagai-bagai hidupan. Allati minha, yang setengah daripadanya al-insanul makhluqu fi ahsani taqwim. Manusia itu sendiri ialah makhluk kejadian yang seelok-elok. Seelok-elok apa? Takwim ni. Seelok-elok rupa lah. Seelok-elok bentuk. Manusia seelok-elok bentuk. Tengok, ada tak? Binatang seperti kita. Binatang. Hayawan yang seperti kita ada. Lembu. Jalan dua kaki tak? Ada. Semua hayawan yang lain, mana semua hidupan yang lain itu jalan 4 kaki banyak. Paling kurang 4 kaki.
Dak pun banyak lagi kaki ya nanti ni. Jalan dengan perut katanya. Manusia laqad karramna bani Adam dak perut dak depan. Memang ke depan sungguh makan banyak. Mana jalan dua kaki menegak gini, tidak duduk mengakak gini, tidak melata dak. Tu kemuliaan kita tu anak Adam. Sedangkan anak Adam juga hayawan. Apa hayawan? Zu hayyin al-mutaharrik bi iradatih, yang mempunyai sifat hidup dan bergerak dengan kemahuan diri. Sebab tu dipanggil hayawan. Nah, kita panggil menate. Bukan menate, hayawan tu dah. Hayawan tu mana? Zu hayyin al-mutaharrik bi iradatih, yang mempunyai sifat perhidup yang bergerak dengan kemahuan diri. Pendek ringkasnya apa hayawan? Hidupan. Hidupan mamalia, hidupan apa dia? Kita ni hidupan apa? Reptilia ke apa tak tahulah. Hok mengaji lah sains mula tu. Kalau pokok orang tak panggil hidupan, orang panggil tumbuhan. Namun hidupan juga berat. Sebab pokok mana jalan gitu. Jenuh kita menanam. Hari ni nanam sini, esok tumbuh sana. Nyanyo. Dia tak berjalan, dia duduk situ, senyap situ. Batu begitu juga jamadak, logam. Orang panggil. Dia tak berjalan. Hidup senyap situ. Dia tidak bergerak dengan kemahuan dia. Cuma bila kita sepak dia tepuk, aduh, natai batu ni. Natai ke batu pada hari dia natai. Itu dah. Al-mausufu yang bersifatlah ia manusia ni bi anwa'il kamali wal fadli, dengan bagai-bagai kesempurnaan dan kelebihan. Al-mumtazu bila aqlil qawimi, yang cemerlang dengan akal yang kuat, yang bijak. Memang dah. Cuba wi ke kucing. Bijak lagu mana kucing kita wi ke dia 10 hia. Suruh pergi beli barang kedai rucik. Sama ada yuak balik barang lain atau dengan dia tak balik. Tak ada bakat dia panggil. Tak ada bakat. Tak ada bakat untuk berfikir. Sebab tu al-insan hayawanun natik. Insan tu hidupan yang berakal, boleh berfikir. An-natik maknanya al-aqil boleh, al-mutafakkir boleh, atau an-natik mana dia boleh bertutur dengan betul. Itu dah. Boleh juga gitu. Fakama anna man syahada bina an arafa anna lahu baniyan. Seperti mana barang bahawasanya mereka yang menyaksilah akan binaan, nescaya tahulah bahawasanya ada baginya tu yang membina. Kayak gitu. Kita tengok bangunan, mesti kita tahu, mesti ada tukar yang buat ni. Kayak gitu. Wa man syahada kitaban, siapa yang tengok ke kitab, arafa, mesti tahu dah annalahu, bahwasanya ada bagi kita tu katiban, yang menulis. Toke ada kitab tak ada orang menulis. Cuma barangkali sang penulis tu ya sembunyi nama, boleh dia tu. Bukan tak ada. Ada penulisnya, kadang-kadang dia sembunyi nama dia karena ikhlas. Ada lagu tu banyak, ulama-ulama Jawi kita tu banyak. Kitab-kitab kadang-kadang tak ada nama di depannya. Tu dikarang oleh seorang ulama daripada negeri Jawi, gitu je. Siapa nama dia wallahu alam. Walakin ba'dus thiqat, bahwasanya sebahagian orang yang dipercayai mengkhabarkan ini ahli negeri Kelantani, Terengganu, Terengganui, Terengganu, ataupun Fatani, Indonesia, ikutlah Jawi belaka tu. Siapa nama wallahu alam. Tapi pasti ada katiban, mesti ada orang yang menulis. Bila kita tengok kitab, pasti ada yang menulis. Wa illam yarahu, sekalipun kita tak lihat siapa penulis dia. Wa lam yasma' khabarahu, dan kita tidak dengar apa akan khabar dia. Fakadzalika, maka seperti demikian itu juga man ra'a hadzal alama, siapa yang melihat akan alam semesta ni, al mutqana, yang teguh, al badi'a, yang badi'. Badi' ni maknanya apa? Yang dicipta lah. Yang tidak ada orang panggil apa? Contoh terdahulu, badi'us samawati wal ard. Artinya Tuhan yang mencipta langit bumi ni tanpa ada plan. Mana bukan duk tiru-tiru, bukan. Gitu dah. Kita nak buat gapo nak ada plan betul tak? Kena ada plan, tak buat plan ke, tak tahu jadi guana bangunan tu. Guana sambung gitu kona kok tu pula. Kena ada plan, tu. Kadang-kadang kita tiru, comel bangunan tu, nak buat rumah macam dia juga. Gitu. Tuhan dah bid'ah, Tuhan buat langit bumi ni bid'ah. Bid'ah mana? Tidak ada contoh yang terdahulu. Tidak ada plan. Tapi hebat. Tu badi' dia panggil. Al-bahira, yang teguh, arafa, nescaya tahulah dia annalahu, bahwasanya ada bagi alam ni mujidan, sang pencipta, qadiman, yang sedia kala, aliman, yang maha mengetahui, muridan, yang maha menentu, qadiran, yang maha menguasai, hakiman, yang maha bijak laksana. Tu habis itu. Memang bila kita tengok langit bumi ni, tahu pasti ada yang mencipta dia,
Yang mencipta dia itu mesti ada sifat pengetahuan. Kalau tidak bagaimana dia boleh buat langit bumi ni? Nah, mesti ada sifat penentu. Kalau tidak bagaimana dia nak menentu, nak buat langit atas, bumi bawah. Nah, matahari atas, nah, bulan malam, matahari siang hari. Bita-bita yang lain berapa cakrawala ada, wallahu a'lam. Kalau dia tidak ada sifat penentu, lagu mana? Matahari supaya bulan, bulan supaya matahari, tak tahu nak sebut gapo. Dah tu ni. Naik dah matahari malam ni. Matahari juga. Oh, matahari belakang. Dah serupa. Nah, naik dah bulan siang hari weh. Sudah. Nah, serupa je. Dak. Hak ni Tuhan tentu gini namanya matahari. Hak ni lagu ni bulan. Hak ni lagu ni orang Melayu. Hak ni lagu ni mukanya orang Cina. Hak ni lagu ni muka orang India. Ni muka orang Afrika. Ni kayak gitu. Tuhan menentu semua tu. Tu bermakna ada sifat irada gitu. Sing soal hal hadhil mas'alati nazirun fil makhluqati. Adakah bagi ini masalah ada bandingnya pada makhluk? Apa makna yang nak tanya ni? Hal yujadu fil makhluqati. Adakah pada makhluk syai'un sesuatu natahaqqaqu yang kami boleh cerak yakin wujudahu akan adanya sesuatu tersebut ma'annana la narahu padahal kami tak pernah melihat akan sesuatu tersebut. Jin bermula jawab kan na'am. Ya ada. Wazalika seperti demikian itu tu apa? Wazalika ay wa bayanu zalika dan bermula kenyataan bagi demikian itu mana? Sesuatu yang kami cerak ada padahal kami tak lihat, karruhi seperti roh. Roh ada tak roh? Ada. Tapi siapa dia boleh buat tubik roh? Ada. Tubik roh atau nak sekat roh. Nah, orang Amerika tu dia duk reka banyak lama mana dah alat untuk menyekat roh, doktor dia. Supaya tak mati. Yang roh nak tubik itu lekat, masuk balik. Tak boleh ni. Tak boleh. Tu. Gapo dia roh? Ada kodar dah, ada saiz dah, ada warna. Tapi ada dah, ada. Bukti tak senati tunggu mati cabut cak bulu kamu. Sakit tak? Aduh, sakit. Hangat tu ya tu. Ada roh bermaknanya. Nah, tu rasa sakit, rasa suka, rasa benci, rasa sedih, rasa sayang. Nah, rasa sejuk, rasa panas, rasa lapar. Yalah ke roh tu. Sebab tu orang mati. Ada rasa lapar? Ada rasa sakit? Ada dah. Aku terus takut kecil manis darah tinggi berapa ni? Hidup ni. Bila mati tak ada lah. Penyakit tu tak ada. Tak ada dah. Dalam kubur tak ada dah. Malaikat kadang-kadang tanya, mana Rabbuka? Batuk dia. Kadang-kadang warna batuk kuat ni jawablah dulu. Maaf, akhir kami sakit jatuh mula. Tak ada lah. Tak ada lah. Di dunia je hak tu. Ada tak roh? Ada. Tapi boleh lihat tak? Tak boleh. Fa inna nahkumu biwujudiha, maka kami ni hukumkan ada roh. Wa illam nahza, padahal tidak kami kami tidak ada habuan pun mana. Wa illam nahza, padahal tidak sedikit pun habuan kami itu bisyuhudiha untuk menyaksi akan dia roh. Hai sunara malaha, hai kira-kira melihatlah kami akan barang laha yang ada baginya tu minal asari daripada segala kesal. Kesal dianya sakit. Nah, keselnya boleh cakap, boleh mikir, boleh menjawab. Ma'anana, padahal kami la naraha, kami tak lihat roh bil absari dengan penglihatan mata kami. Wala nudriku, dan kami tidak mendapati hakikataha akan hakikat roh bil afkari dengan fikiran kami. Gapo dia hakikat roh? Tak ada siapa dia boleh hoyak. Nah. Jangan kata hakikat roh, hakikat kita ni. Tak nak ayat. Apa hakikat jasad? Cuba hakikat jasad gapo? Tanah asal kejadian. Bukan tanah hakikat jasad. Kalau tanah hakikat jasad gak, tanah semua jasad kita belaka tanah jumpa. Dah. Gapo hakikat jasad? Boleh sebut tak? Kerah. Kalau kerah hakikat jasad, ni jasad juga ni. Nah. Ni pun kerah juga ni meja ni. Gapo hakikat jasad? Lembut. Ya tu lembutnya. Bukan tu. Tu semua sifat. Nah. Tu tengok. Jangan kata roh, jasad sendiri kita tak tahu hakikat. Gitu. Wa kadzalika, maka seperti demikian itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lagu itulah juga. Nah, mana lagu tu juga? Yang ni kita tak boleh nak mengetahui. Tak boleh nak lihat. Dengan mata kepala kita bukanlah bermakna Allah tu tidak ada. Nah. Tu fa innahu, maka sesungguhnya Allah wa illam narahu, sekalipun kita tak dapat melihat Allah aib di dunia ni bil absarina dengan penglihatan kita di dunia, walam nudrik, dan kita tidak dapat mengerti hakikat zatihi akan hakikat zatnya Allah bi afkarina dengan segala fikiran kita, najzimu, memutus yakin kita
Di dalam hati kita biwujudi zatihi, dengan ada zat Allah. Al-mausufati, yang bersifatlah zat Allah itu bisifatil kamali, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Kerana apa? Nazoron, karena melihat, lima naro, kepada barang yang melihatlah kami, min athari sunaihi, daripada segala kesan-kesan kejadiannya alam ini, al-badi'i, yang begitu teguh sekali, subhanahu wa ta'ala. Asyahidi, yang menyaksilah bilisanil hali wal maqali. Baik, habis itu sing bermula soal hal yajuzul khawdu fi haqiqatir ruhi wal bahsu an mahiyatiha. Hal yajuzu, adakah harus al khawdu, masuk membahas secara dalam, itu mana khawdu, fi haqiqatir ruhi, pada hakikat ruh, wal bahsu, dan membahas-bahas an mahiyatiha, tentang hakikat mahiyah, hakikat dirinya ruh tu gapo, boleh tak? Apa hukumnya? Jing bermula jawab, la yajuzu, tiada harus, yakni haram zalika, demikian itu al khawf fi haqiqatir ruh wal bahsu an mahiyatiha, an mahiyatir ruh, tiada harus, yakni haram, tak boleh. Sebab Allah sudah sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Menanya oleh manusia akan dikauhi Nabi Muhammad tentang ruh, kul, jawab lagu ni Nabi Muhammad. Ini panggil fi'ama tu, suruh, perintah. Lagu ni jawabnya, wajib jawab lagu ni Muhammad. Bila perintah al-amru haqiqatan lil wujud, perintahnya hakikatnya ialah wajib. Jawab lagu ni, wajib jawab lagu ni Nabi Muhammad. Ar-ruhu min amri rabbi, bermula ruh tu rahasia Tuhanku. Alamil amri, walau dia makhluk tapi alamil amri. Nah, alam rahasia Allah. Wa ma utitum minal ilmi, tidak diberi kalian tu akan ilmu pengetahuan illa qalila, melainkan sedikit jua. Habis. Sebab apa kita tidak boleh la yajuz? Li'annal aqla, karena sesungguhnya akal itu qasirun, lemah, an idraki haqiqatiha, daripada mendapatkan hakikatnya ruh. Fal bahsu, maka membahaskan, duk bahas juga tentang ruh. Ruh ni warna gini, ruh ni begitu, duk cerita, duk rekod sendiri. Idha'atu waqtin, menyia-nyiakan waktu, mensia-siakan masa, sia-sia umur dia panggil. Kecek benda tak ada cerak lah sekali. Tu gitu kan. Tu tak. Wahadha, maka dan inilah akbaru dalilin, sebesar-besar dalil ala kusuri aklil insan, di atas lemahnya akal kita manusia, lemah. Hakikat ruh kita sendiri pun kita tak tahu. Hebat nak tahu hakikat Allah Ta'ala. Tak sedar diri tu fa innahu lam yudrika haqiqata ruhihi, maka sesungguhnya tak dapat mengerti akan hakikat ruhnya. Ma'akau niha, padahal keadaan ruh tu ialah makhlukatan, makhluk, bukan Tuhan, makhluk. Wa ghairu kharijatin anhu, dan bukan benda hak lain daripada diri kita. Ruh tu bukan macam dinding. Dinding ni kharijah anna. Nah, benda yang di luar daripada kita. Kita bukan kita. Kereta kita bukan kita. Bini kita bukan kita. Anak kita bukan kita. Rumah kita bukan kita. Benda yang kharijiyatun anna, benda yang asing suku sakak daripada kita. Kalau nak bahas hak suku sakak, kau lagi sangat. Ruh ni kita dah, bukan orang lain, bukan sesuatu yang selain daripada kita. Kita dah ruh tu. Itu pun lemah kita nak bahas, nak kenal. Nah, liyaqta'al amala an idraki haqiqat, supaya putuhlah orang panggil angin-angin mak jening. Panjang angin-angin daripada nak mendapatkan hakikat Khalik sang penciptanya, alladzi laisa lahu syabihun, yang tidak ada baginya Khalik tu sikit pun perbandingan. Sing soal, hal tumkinu ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, adakah mungkin dapat nampak Allah subhanahu wa ta'ala bil basari, dengan penglihatan? Tu dah. Boleh kau nampak zat Allah Ta'ala dengan penglihatan? Tengok. Ini penting juga ni. Ni setengah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajah izun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa wal is'adu. Mana wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Wajzim akhi, hendak yakinlah saudara, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat nampak Allah Ta'ala akhirat kelak. Fi jannatil khuldi, di dalam mana-mana syurga, bila tanahi, tanpa ada batasan, sakatan tak ada. Jadi ingat, ru'yatullah ini isu yang paling bahas panjang juga di dalam isu akidah. Pegangan mujassimah musyabbihah, semua firqah isbat ru'yatullah. Sebab apa? Sabit dalam Quran. Sabit dalam Quran. Cuma bagaimana mereka memaknai ru'yatullah, itu saja yang jadi mereka tu sesat,
ya, yang menjadi mereka tu kufur, bahkan yang menjadikan mereka tu tidak menyamai dengan apa yang dipegangi oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ru'yatullah indal mujassimati wal musyabbihati wal zahiriyati, melihat Allah di sisi makna puak mujassimah musyabbihah itu seperti melihat makhluk ni. Dengan mata kepala kita berhubung cahaya di mata kita dan berhubung cahaya di zat Allah, dan zat Allah tu seperti objek. Nah, diketahui sebesar ni, ukurannya berapa, seperti kita lihat gini. Oh lagu ni kita gitu. Macam kita lihat makhluk. Oh lagu ni tu imejnya. Oh ni. Saya sebelum mari ke masjid ni saya tak kenal Ustaz Wan. Dia hubung ke WhatsApp ya. Nah, siapalah Ustaz Wan ni? Tak pernah masjid Kota Damansara ni jemput ambo nah. Walaupun duduk sini nak daripada balik Mesir lagi 2014 lagi. Ni 2024 baru sapa kaki ke masjid ni nanti ni. Nah, siapa dia Ustaz Wan ni? Masa nak cari je. Nah, Pak bila jumpa lihat Ustaz Wan. Oh, gini muka dia. Melihat gini ya kata mujassimah. Kita melihat Allah gitu. Oh, lagu ni Allahnya sebesar ni. Saiz dia, ada qadar dia. Itu mujassimah. Maka mujassimah melihat Allah. Kerana apa dia kata harus melihat Allah? Sebab Allah seperti makhluk. Gitu. Berjirim, berjisim. Itu tajsim, mujassimah. Nah, seperti makhluk, tashbih, musyabbihah. Gitu lah. Kata Mu'tazilah Jahmiyah, hei, Allah tak serupa seperti makhluk. Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Allah tidak berjauhar, tidak jauhafiri, jirim jisim, jauhafiri arak, apa tidak. Bila Allah tidak berjirim berjisim, Allah tidak seperti makhluk, maka tidak boleh dapat lihat Allah Ta'ala. Pulak dah, ya gila. Kok nolak? Hak ni terlampau isbah. Hak ni melampau tanzih. Nah, Allah tak seperti makhluk. Bila tak seperti makhluk, bagaimana boleh lihat Allah? Tak boleh lah. Sebab kalau boleh lihat, mesti seperti makhluk. Sedangkan Allah tidak seperti makhluk. Tidak berjisim, tidak berjirim, tidak bertubuh, tidak bergemagai, tidak bertokar. Bagaimana boleh lihat Allah? Tak boleh. Maka melihat Allah di dalam ayat-ayat tersebut dengan mana? Mengetahui Allah saja. Itu ya. Cukup sekadar mengetahui. Sekadar mengetahui saja. Cukup dengan kadar mengetahui saja. Siapa kata? Mu'tazilah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Melihat Allah dengan mata kepala boleh, dengan apa-apa sahaja yang ada tubuh badan kita boleh, asal kata Allah jadikan penglihatan. Sama ada penglihatan tu pada mata, pada dahi tak kira, Tuhan boleh buat belaka penglihatan. Sedangkan perkata pun Tuhan boleh buat pada tangan, kayak gitu. Tangan kecek. Nah, tu yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka boleh saja Allah Taala nak buat penglihatan tu di dahi, di seluruh tubuh, di seluruh bulu roma bahkan. Boleh. Dan adakah bila boleh melihat Allah tu mesti bertempat? Tidak azim, tidak mesti bertempat. Bahkan mustahil Tuhan bertempat, bahkan bukan mesti Allah bertempat. Bahkan tidak mustahil bahkan Allah Ta'ala bertempat. Gitu. Dan setiap benda yang kita melihat tak semesti kita kena berhadap. Gitu ya. Kita berhadap gitu dah. Tak semesti berhadap. Macam kita kata kalau stadium duduk sebelah hilik kanan tu, hilik kiri tu. Nah, TV kita duduk sebelah hilik kanan ni. Nah, stadium main bola sebelah tu. Orang main bola duduk dalam stadium sebelah hilik kiri ni. Kita tengok bola dalam TV kat tu. Tak perlu kita cabut TV tu pergi hadap kau tu bola dah tu ni. Sebab apa kata tu tengok TV permainan bola, stadium duduk hilik tu kan? Kita kena cabut TV ni lekat bola dia. Tak ada, tak perlu. Nah, tak perlu pun. Ni kalau kawan kita, sahabat kita ada di Mekah. Duduk tunai umrah di Mekah. Kayak gitu. Buat video call kita. Kita duduk hadap gini, buat video call. Mekah duduk sana ke? Mekah duduk sana ke? Sana? No, sana Mekah. Berat kalau sana Mekah. Tak sahak mau kita semaya. Kita semaya menghadap kau ni kan? Mekah duduk mana? Kau ni kau no? Kau no? Sekira-kira hadap. Kawan kita di Mekah duduk sebelah nu. Sepatutnya nak video call kena paling kau nu. Nanti aku tak paling kamu ni, tak nampak kamu paling kau nu. Tak perlu. Kita hadap ke mana pun boleh nampak kalau Allah nak bagi nampak. Jadi melihat bermakna nampak min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Gitu. Jadi makna melihat tu apa? Yang melihat ni ada dua makna dia. Satu makna hakiki bagi melihat, dan ini wajib kita isbat supaya Mu'tazilah
tidak boleh dakwa kata kita sama dengan dia. Sebab Mu'tazilah dia dakwa kata sama. Nah, mana melihat tu ialah idraku syai' bihasatil basari, mendapat sesuatu, mengerti sesuatu dengan panca indera penglihatan. Itu dipanggil melihat. Nah, sebab tu dikala kita Arab dia kata apa? Ar-ru'yatu hiya, bermula melihat tu ialah halatun zaidatun alal ilmi, satu keadaan yang asing, yang lebih, yang suku saka di atas ilmu. Mana dia bukan sekadar ilmu, lebih daripada ilmu. Ha gitu. Nah, sebab tu dia nikmat dak? Nikmat. Nah, bandingannya lagu mana? Kalau kita nak buat misal lah. Buat misal ngaji mok ke jahat sangat. Buat misal dengan makan lah senang. Buat misal dengan nyemik. Kita tahu tak? Nasi dagang? Tahu. Sekadar tahu tu adakah nikmat? Nikmat tak tahu? Nikmat tak tahu? Tahu tu nikmat dah, syukur. Kita tahu ada satu makanan namanya ialah nasi dagang. Tapi mana lebih nikmat? Melihat sendiri nasi dagang tu. Dengan sekadar mengetahui. Melihat sendiri. Apalagi kalau ambil nasi dagang bubuh dalam mulut, mana lebih nikmat? Nah, buah mulut tu lebih nikmat ni. Tapi kita tak boleh nak kata lah Allah Taala boleh buah mulut. Sebab warid dalam janji Quran hadisnya hanya nikmat ru'yatullah, melihat saja. Nah, maka melihat itu lebih daripada sekadar mengetahui. Payah sikit wak misal dengan nasi ni. Wak misal dengan jimuk biasa tutup guru wak misal dengan jimuk. Kita tahu jimuk. Tahu tak jimuk? Tahu jimuk. Dan sebanyak mana bertambah skill jimuk, pengetahuan kita bertambah tentang skill jimuk. Nah, maaf banyak nak buat contoh nak mudah faham. Skill jimuk, tahu skill jimuk ni? Macam-macam skill ke? Skill tu, skill ni, macam-macam skill. Sebanyak mana tambah? Hari ni tahu 10 skill. Esok ngaji tambah 20 skill. Hanya sebatas pengetahuan saja. Mana lebih nikmat mengetahui jimuk dengan melihat jimuk. Nikmat melihat, betul tak? Apalagi kalau merasai jimuk, gitu. Maka melihat itu bukan sekadar mengetahui. Itu lawan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak, melihat tu sekadar mengetahui je. Sebab apa? Sebab tak boleh kita melihat dengan mata kepala kita. Allah tidak seperti makhluk. Ahli sunnah dah, Allah memang tidak seperti makhluk. Tapi dengan tidak sama seperti makhluk itu bukanlah menyebabkan kita tidak dapat nampak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah buka hijab, nampak Allah Ta'ala. Tak seperti makhluk. Nampak Allah, kuk mata bukan tengok ngabuti mata. Itu lagi tu dah. Jadi bukan dalam syurga tu puahnya dalam syurga. Pergi ketuk pintu syurga tu imeh. Tu imeh we duk agapo yang dalam syurga tu. Duk main bidadari ni, tu imeh we jawab. Allah, tu imeh we dengan bidadari semua. Mari teman saya pergi tengok Tuhan. Bukan lagu tu. Tak perlu pergi tengok Tuhan mana Duk dalam syurga mana, martabat mana, darjat mana, syurga Firdaus, syurga Aden ke, syurga Ma'wa ke, syurga apa Naim ke, Darul Qarar ke. Kalau Allah nak bagi menu yang paling lazat sekali, nampak Allah Ta'ala kuk mata, nampak. Lazat dia. Nampak kuk penglihatan yang Allah Ta'ala taruh pada mata. Tak semesti dengan mata, lain pada mata boleh jadi kalau Allah Ta'ala nak bagi. Tapi dengan mata tu bin nas. Lain daripada mata, mungkin bila akal dia panggil. Habis itu jin bermula jawab bagi soal ru'yatullahi ta'ala bil basari, melihat Allah dengan penglihatan, bukan dengan mata, dengan penglihatan. Sebab tu dia sebut itu. Kalau ru'yatullah bil aini dengan mata, tapi bil basari dengan penglihatan. Sebab apa? Supaya masuk yang bila akli dengan bin nakli. Kalau bin nakli itu bil basari fil aini. Kalau dengan Quran hadis janjiannya melihat Allah dengan penglihatan yang ditaruh pada mata. Tak, kalau bila akli harus dak penglihatan tu Allah Taala nak jadi banyak lagi di kulit kita, di bulu roma kita, harus. Maka dapat melihat habis dengan seluruh tubuh, dengan juzuk-juzuk ada tu. Boleh? Ada apa-apa. Itu dah. Sebab tu dia guna bil basari supaya melengkapi. Itu mumkinatun aklan, harus pada akal. Wa waqi'atun, dan berlaku sungguh fil jannati, dalam syurga nanti, lil mu'minina, bagi orang mukmin, naklan secara dalil Quran hadis. Naklan tu secara dalil Quran hadis. Itu dah.
Kerana apa? Fa innallaha ta'ala, kerana Allah Ta'ala tu maujudun yang ada. Wa kullu maujudin, dan tiap-tiap yang ada tu yumkinu ru'yatuhu, boleh harus pada akal oleh melihat akan dia. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, mana ayat Qur'annya? Wujuhun yawma idzin nadirah. Wujuhun yawma idzin nadirah, wajah-wajah orang mukmin pada ketika itu nadiratun. Itu apa nadiratun? Bercahaya, bersinar-sinar. Sebab apa? Ila rabbiha naziratun, ay naziratun ila rabbiha. Yang mai takdim ila tu dulu dia panggil makna hasad juga tu. Maknanya naziratun ila rabbiha. Kerana hanya apa cahaya tu? Cahaya tu dapat kerana hanya nampak Allah Subhanahu wa taala. Naziratun, yang melihat, yang memandang, yang melihat, ila rabbiha, kepada Tuhannya. Kerana tu naziratun, kerana tu bercahaya tu. Tu ya Quran itu jelas tu dah. Tu. Dalam hadis Nabi pun sebut juga, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian satarawna rabbakum, selagi melihat kalian akan Tuhan kalian. Melihat namanya nampak kalian akan Tuhan kalian. Bila akhirat esok? Bandingnya pada pihak idah dipanggil. Bandingnya orang panggil dapat melihat Allah tu pada pihak jelahnya, bukan pada pihak mar'inya, bukan pada Allah Ta'ala tu seperti bulan purnama, bukan. Tu bahaya orang. Pokok punya SIM. Ada dalam Facebook saya dah tegur dah. Kama tarawnal qamara lailatal badri, seperti mana jelahnya kalian melihat bulan pada malam penuh purnama. Tak kena pergi suluh dengan teleskop ke apa Balik bulan purnama ni kita duduk nerak atas padang gitu pun apa? Bola got Hok kita nak teropong tu kalau anak bulan. Bukan bulan purnama. Bulan purnama ni bulan gote celah. Tak ada kena duduk teropong pergi naik 4 tinggi dah. Itu orang panggil apa? Tashbih situ, menyerupa situ pada pihak idah, bukan pada pihak mar'i, benda yang dilihat tu bukan. Mana yang dilihat Allah bukan. Bukan Nabi kata kalian akan dapat lihat Tuhan, kerana Tuhan tu akan jadi seperti bulan purnama, bulan gote lagu tu. Bukan gitu. Puak-puak mujassimah ya payah lagu tu. Ada. Yang ngajar lagu tu dalam kuliah dia. Tuan-tuan, kali pertama kita melihat Allah, Allah menjelma berbentuk bulan purnama. Ini berdasarkan hadis Nabi. Mu hijau. Lepas tu dia kata lagu mana? Tak pelik tuan-tuan, kerana Allah kan bersifat dengan kuasa. Allah maha kuasa. Allah boleh ciptakan zatnya untuk jadi bulan purnama. La ilaha illallah. Zat Tuhan makhluk Tuhan gitu. Zat Tuhan tu masuk daripada makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Nampak? Itu tak mengaji. Ta'aluk kudrat. Ta'aluk. Tengok. Tak mengaji tu. Zat Tuhan tu benda wajib. Tak bukan mungkin. Maka tak masuk dalam bawah ta'aluk kudrat. Tengok. Boleh pula dia kata gitu. Tuan-tuan pelik ke? Allah Ta'ala jadi bulan purnama, bulan gotel gitu. Jangan pelik-pelik tuan. Jangan pelik. Jangan rasa pelik. Kerana Tuhan akan berkuasa, Tuhan boleh buat apa saja. Dia boleh ciptakan tubuh zat dia tu jadi bulan purnama. La ilaha illallah, Allah cipta Allah gitu. Orang gila mana boleh terima? Allah yang mana cipta Allah jadi bulan purnama tu? La haula wala quwata illa billah. Tu. Itu bahaya tu. Fayarawnahu, maka melihatlah kita akan dia Allah bil absari, dengan penglihatan, bi ghairi kaifin, dengan tanpa kaifiat. Tanpa kaifiat. Mana tanpa kaifiat? Tak perlu kita buka mata. Tak perlu kita nak melihat Allah kena berhadap gini, kena tintak keting dulu. Tak ada kaifiat ke apa? Kalau Allah nak bagi, dapat nampak. Dengan tak perlu pergi tengok, celek mata pun tak perlu kalau Allah Taala nak bagi. Kayak gitu. Jadi sebab tu makna melihat tu ialah dengan makna nampak. Tu dia panggil melihat. Apa melihat? Idrakus syai' bihasatil basari. Mana nampak sesuatu dengan penglihatan, inderaan penglihatan. Itu makna melihat, iaitu nampak. Itu dah. Sebab melihat dengan nampak sama ke? Sama tak? Sama. Melihat dengan nampak. Kalau ada orang kata sama, bermakna dia makan dengan kenyang sama. Penado dengan sihat sama. Itu bodoh itu. Tak reti tu kalau gitu. Mana sama, makan kenyang lain-lain.
Makan sebab, kenyang musabab. Gitu ke? Minum air sebab, hilang dahaga musabab. Nah, samalah melihat tu sebab, nampak musabab. Yang itu dah. Jadi sebut melihat Allah maknanya ialah nampak Allah. Itu dipanggil min itlaqi sabab wa iradatil musabab. Nah. Jadi jangan dak pelik. Maka sebab tu tak ada masalah. Allah tak serupa dengan makhluk, tak berjisim, tak berjiring, tapi dapat nampak Allah. Pelik? Tak pelik. Dah kalau dia nak bagi nampak, boleh nampak bagaimana? Nampak Allah tak seperti makhluk. Sebagaimana kita kena hukum sifat ketuhanan itu begitu, gitulah juga kita akan nampak Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala buka hijabnya. Ya. Bandingannya seperti kita tahu Kaabah itu petak. Betul tak? Kita tahu secara ilmu Kaabah itu petak 4 segi, ada kelambu warna hitam. Sebagaimana dalam bentuk pengetahuan kita kelambu Kaabah itu warna hitam. Nah, bentuk dia 4 segi binaan dianya. Maka bila kita dapat lihat sendiri Kaabah dengan mata kita, adakah 4 segi itu jadi bulat? Tidak. Atau 4 segi petak itu jadi makin besar? Ataupun jadi jadi bentuk benda lain ke? Tidak. Sebagaimana kita tahu lagu tu, nampak pun lagu tu juga. Cuma nampak tu lebih sempurna pengetahuan kita. Tu lagu tu dah. Habis itu. Wayuh jabu dan dihijabkan anhu daripadanya al-kafiruna oleh orang kafir ziyadatan sebagai menambah lahum bagi orang kafir itu fil hasrati pada kerugian wan nadamati dan pada penyesalan. Orang kafir tak dapat lihat, menyesal sungguh, rugi sungguh dah. Sing soal hal isabatul aini hakun, adakah kena kecelaan ain? Ain ni mana penglihatan mata. Nah, itu sebenarnya dipanggil penyakit ain. Itu dah. Penyakit ain ni ada. Apa nama itu? Kemarin ada tak silap. Jemaah kita anak dia meninggal dunia baru-baru ni kita semayang mayat ke? Muda lagi sakit, sakit kanser. Sebelum sakit kanser tu, abah ayat ke saya mai sini. Dia kata sebenarnya ustaz kena penyakit ain kata. Memang betul. Hakun sebenar. Ain tu hakun, tengok dia kata. Jin bermula jawab bagi soal. Naam, ya. Sebenar mana penyakit ain tu ada. Sebab Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis Bukhari Muslim, al-ainu hakun, bermula penyakit ain tu hak sebenar. Itu dah. Tu al-ainu hakun, bermula ain, penglihatan mata manusia tu memberi mudarat ataupun memberi manfaat dengan sebab penglihatan mata Allah yang memberi manfaat mudarat, tapi dengan sebab melihatnya manusia tu hakun sebenar. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al-ainu wa izastughsiltum faghsilu. Itu adalah hadis sebut. Ista'idzu billah fa innal ainal haqqun. Minta berlindunglah kalian dengan Allah kerana sesungguhnya penyakit melihat mata itu ialah sebenar. Melihat mata kebencian, mata kasih, mata saya ya belaka. Mata pengasih kan gitu. Ada orang melihat, dia lihat. Nah, habislah orang tina tupah ke rumahnya tu. Nah, penyakit ke tu, penyakit ain juga. Tapi orang lain sebut pengasih, ilmu ngasih. Nah, macam-macam penyakit ain tu macam-macam dah. Hak ni tak tahulah saintifik kedoktoran lah ke mana. Tapi agama kata sebenar. Berlaku. Wa zalika wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan bagi demikian itu. Penyakit ain ni li'anna ba'dhan nufus, karena sesungguhnya sebahagian daripada jiwa manusia, min sya'niha, daripada kelakuannya, wa khawasiha, dan ketentuannya jiwa manusia, annaha, bahawasanya idza nazarat, apabila melihat ila syai'in, kepada sesuatu, nazara istihsanin, melihat dengan secara baik, elok, wa ta'ajjubin, ta'ajjub, rasa masya-Allah peliknya, yusabul manzuru ilaihi, menimpalah benda yang dilihatkan kepadanya, wa yalhaqahu dararu, dan menghubungilah akan yang dilihat tu oleh kemudaratan. Ya sungguh. Jaga-jaga anak-anak bayi ke apa kadang-kadang penyakit ain ni. Biasanya baby-baby budak-budak kecil tu mudah dah. Wala lakin hadhihi nufusu qalilatun jidda, akan tetapi jiwa-jiwa yang gini sedikit sangat, dia kata. Fala yang bagi maka sayu gia. Fala maka tidak sayu gia. Fala yang bagi maka tidak sayu gia. Lil insani, bagi manusia, an yashghala, bahawa dia bersibuk afkarahu, akan fikirannya, bizalika, dengan demikian itu. Jangan sibuk sangat, jangan. Namun takut jadi was-was. Nak tubuh rumah pun takut, orang tengok jadi takut kena penyakit. Jangan gitu.
Jangan lagu tu juga jangan. Nak tu biar anak pun takut semua, duduk dalam ketakutan. Misteri Nusantara. Jangan lagu tu. Tu jadi berat kita tu. Tak habis lagi cerita hatu ni. Sampai 2024 pun cerita hatu duk banyak lagi. Hatu tu wujud. Tapi jangan duk ko'o. Kata panggil ko'o mana tak asuk. Kecek hatu tu berapa je tak habis. Hatu kopek lanjut, hatu langsui, hatu toyo, hatu macam-macam hatu. Cerita ni. Tak usah duk sibuk lah mikir benda tu. Nanti ni. Tak payah duk takut sangat, tak payah. Tu minta berlindung dengan Allah. Sungguh. Wayan suba aktsara ma yusabu bihi ila isabatil aini au ila sihri, dan dinisbahkan akan kebanyakan barang yang mengena dengan dia tu kepada yang dikenakan dengan mata ataupun kepada sihir. Kama yaf'aluhu katsirun minan nisa, seperti mana barang yang dikerjakan akan dia oleh kebanyakan daripada perempuan. Tina sungguh banyak. Lianna zalika, kerana bahawasanya demikian itu taisyun wa khiffatun. Taisyun makna ya terjemah ke dia? Kalau ngaji mulanya kecerobohan, wa khiffatun dan kesemberonoan. Kalau dalam kitab kita itu ada kata. Tu. Khiffatun dan kehinaan, hina boleh tak? Tindakan yang hina. Kebanyakan wanita memang pun banyak orang Tina ni, banyak orang panggil wak-wak kerja. Sehir-sehir. Betul sungguh. Tu dah. Kadang-kadang dia tahu sehir ke apa pun, memang dia punya lihat mata tu. Bahaya. Akhirnya lelaki tu jadi majnun dah. Habis itu. Cuma kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala lah. Tak payah kita tu taksuk sangat. Tu. Kaifa tu'athirul ainu, bagaimana memberi kesanlah oleh penglihatan mata, ma'akauniha, padahal keadaan penglihatan mata tu altafa ajza'il insan, selemut lembut juzuk daripada manusia. Mata kalau bekas dengan nombok boleh tahan sikit ni. Ni dengan mata dengan lihat. Macam mana boleh siapa sakit, demam, moyok, atau tak lalu makan, mandi tak basuh, tidur tak jenera sebab mata. Macam mana mata tu boleh kesal kita? Tu soalan dia tanya dah. Dah sungguh. Tu bagi laki-laki pun, pak, orang Tino tu tengok ke dia. Dia pun pak tengok, mata berpandangan mata. Sudah. Lepas tu gak makan tu tak selera adalah, mandi tak basuh, tidur pun tak jenera. Nampak. Guano mu jadi lagu ni, mak tanya. Tak tahulah mek umak comel lah Tino kita tengok tu mata dia pak lekat lah perut kita. Kita tak leduk lah ni, tak leduk. Kesal lah tu. Padahal mata je. Bukan duk I love you lagi. Tu tengok bahaya deh. Orang jatuh pun ada juga hidup mengamah belak-belak ilmu ngasih ke apa kan. Wa adami tisalihah, dan ketiadaan berhubung penglihatan mata tu. Ada tak infrared merah tu? Ada tak? Tak ada. Bimanzuri ilaihi, dengan benda yang dilihat kepadanya, kepada benda tu. Wa adami khuruji syai'in minha, dan tidak keluar sesuatu pun daripada mata kita tu. Yattasilu bihi, yang menyambung dengan benda al-manzuri ilaih, yang dilihatkan kepadanya tu. Ada tak? Sesuatu yang keluar daripada mata kita, ada? Dia kata patutlah kena penyakit pun. Saya tengok dah itu. Keluar apa? Warna macam api daripada mata, berbola-bola api dia ni. Bubung siapa kau demam sakit dah. Tak ada. Dia tengok gini ya. Dia tengok gini. Sambil tengok tu pak ya keni mata gitu. Bila-bila tu pak ya baca pula ayat mati bunuh. Dia ni. Demam lalu orang tu. Orang tu demam, kapal lembek selalu. Lembek tegak sudah bawa sakit. Yalah. Ada. Bukan tak ada tak. Jangan beramal lah gitu deh. Ustaz boleh cerita tu. Ada lah. Kau duduk. Biasalah. Ramai orang tua-tua tu ada. Tu. Habis itu. Tengok. Jin bermula jawab bagi soal. La mani'a, tidak ada yang menegah. Tidak ada sesuatu yang menegah an yakuna li syai'i, bahawa adalah bagi sesuatu al-latifi yang halus, yang lembut tu, ta'thirun qawiyun, memberi bekah yang sangat kuat tu, tak ada apa masalah. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan fit ta'thir ittisalu, tidak disyaratkan pada memberi bekah tu oleh berhubung. Tu tak syarat.
Ni payah sikit. Secara saintifik tu payah sikit lah. Secara fizik tu payah. Kalau orang hak bukan setakat fizik, metafizik, boleh terima. Ya sungguh. Sebab yang memberi bekah tu ialah Allah. Bukan air, bukan mata, bukan baca air kita, bukan. Nah. Tu. Ada orang yang nak jumpa dengan YB. Nah. Nak dengan orang besar lah. Minta amalan. Lagu mana ustaz? Saya rasa debarai nak jumpa dengan orang besar ni nah. Lagu mana nak menunduk kata. Kata gini. Bila sebelum nak masuk beri salam tu baca dulu. Nah. Qala wala tukallimu tu ayat. Qala apa tu ingat ayat Quran tu? Aksa'u fiha wala tukallimun atau kama qala Allah. Nah, baca ayat ni. Diam engkau, jangan kalian bercakap. Dia pun baca ayat tu, dia kata, dia kata, tak kecek sungguh Ustaz, siapa? Saya tak kecek, pakai senyap. Ingat ke YB tak kecek, dia rupa-rupa tak kecek dia ni. Dia naknya supaya YB tu tak kecek, dia hak kecek sedak depan YB. Rupa-rupa dia hak tak kecek. Qala aksaru fiha wala tukallimun, kau tengok ada ayat tu lah. Itu wa amal tak boleh nak baru nak wa amal tak jadi gitu. Amalan ni hak kita duduk rutin ni, so, wirid dia panggil dah. Pak bila siapa kejadiannya, pak kita baca. Allah beri barakah amal kita ni. Allah juga beri berkah, bukan amal kita, bukan. Sama juga. Tak ada disyarat kena berhubung ada infrared merah kau keluar daripada mata kita. Tak ada. Secara saintifik memang dah tak boleh lah. Kena ada sesuatu lah. Tu memang lah. Fa inna maka sesungguhnya kami lihat ba'dhan nasi akan sebahagian manusia min ashabil hay'ah, setengah daripada ashabil hay'ah. Mana ashabil hay'ah ni mana orang-orang yang ada ilmu macam ilmu silat mata, ilmu kebal, tu. Orang-orang hak beramal, orang-orang hak suluk beramal, nak jadi nampak hebat kau gapo itu dipanggil ashabil hay'ah wal iqtidari. Ashabil iqtidar. Tu dah. Hak jenis macam tenung wayar api putu ada. Ada ashabul hay'ah. Idza nazara ila ahadin, apabila melihatlah ia ashabul hay'ah wal iqtidar. Mana? Orang yang mempunyai ilmu gapo nak sebut ilmu hulu balai lah. Ilmu kanuragan dia panggil dah. Ilmu silat, ilmu kanuragan nah. Ilmu hulu balai ni. Bila dia melihat kepada seorang nazara mughdabin. Akan sebagai lihat yang nak marah. Nak murka, dia tengok ya, dia cekelai betul mata gitu ya. Rubbama kadang-kala ya'tari mengenailah al-manzura ilaihi, akan yang dilihat kepadanya ad-dahsyatu terkejut, wal irtibaku dan apa dia panggil? Keluh kesah, kejut berdebar. Ada gitu ni. Ya ada orang tu kalau dia tengok kita, tengok lagu mana pun tak rasa apa, bapun tengok aku gitu. Kita lawan pula dia. Sebab apa? Sebab ingat kamu sore berisi, aku berisi juga. Gitu. Dia cekelai putih mata, kita cekelai pula putih mata. Apa pun tengok gitu. Kita tak jadi. Tapi kalau orang hak jadi tak beramal gapo jadi layu, hati lembut, dalam hati ada tamat. Siap kalau kena orang hak tengok gitu, ya kejut. Sudah. Rebah. Jatuh. Ada. Waqad yufdi dan terkadangnya membawalah bihi dengan sebab melihat tu amrun oleh pekerjaan ilal halaki kepada kecelakaan kebinasaan. Ya. Kadang-kadang masuk hospital pun ada. Dengar tengok yang masuk hospital ada. Bukan tak ada. Tu ma'annahu serta bahawasanya ini padahalnya lam yatasallat, padahalnya tidak mengerasi alaihi di atasnya fi zahiri hisi, pada zahir panca indera. Tidak kita apa, kau sekeh, kau tumbuk, tak ada. Tengok gini ya, putih mata. Kejut orang. Kena sedang molek hak tengok tu lemah jiwa, tak ada isi kat dalam ni. Pakai rebah, lembek saya dah. Wala hasala dan tidak hasilah bainal mu'assiri wal muta'assiri ittisalun wa masun. Tak ada apa-apa pun di antara yang memberi bekah dan yang terbekasan, yang terkesan dan yang memberi kesan pada majah ni mu'assir, pada majah dah. Mu'assir ni pada majaz, ingat dah. Lama kata Syekh ni bukan ahli sunnah pula dah. Mu'assir ni pada majaz. Tak nak cakap ada mu'assir pada hakikat ialah Allah. Tidak ada pun ittisalun berhubung wa masun dan bersentuh. Itu. Wa magnatisu ni magnet. Engkau dia magnatisu bukan tisu. Wal magnatisu dan magnet
yajzibul hadida, menangkap, mengheret, menangkap akan besi, ma'adami ittisalihi bihi, padahal tidak ada sesuatu yang menarik pun. Tali ke menarik besi itu kepada magnet tak ada. Tapi bila letak magnet besi, takak tak? Takak. Tu nak cerita gitu dah. Wa adami khuruji syai'in minhu yujibu sudurat ta'thiru anhu, dan tidak ada keluar sesuatu daripadanya mewajibkan akan terbit yang memberi kesan daripadanya. Balil umurul latifatu, bahkan segala pekerjaan yang halus, a'zamu, yang terlebih besar, atharan minal umuril kathifati, terlebih memberi kesan daripada perkara-perkara yang kasifah, yang kasar nampak dengan mata. Sungguh bukan kalau tumbuk bekok sini lepas tu suruh. Tapi kalau orang panggil jenis ain ni, sihir ni, dengan penglihatan yang mempunyai, orang panggil apa, bacaan ataupun jin-jin kau gapo ni, tu kadang-kadang berat lagi orang panggil keseriannya. A'zamu atharan, mana terlebih besar nisbah kesan-kesannya berbanding pekerjaan yang nampak dengan mata kasar. Fa innal umural jasimati, kerana sesungguhnya segala pekerjaan yang berbentuk jisim ni, hak nampak ni, innama hanya sonya tasduru, hasil terbit ya, minal iradati wan niyati, daripada kehendak dan niat. Wahuma, padahal kedua-duanya itu minal umuril maknawiyati. Tengok, iradat dan niat tu benda hak maknawi, mungkin ada nampak, betul tak? Fala yustaghrabu, maka tidak dipeleklah hina izin pada ketika itu, antu asiral ainu, bahawa memberi bekahlah oleh penglihatan mata, fil manzuri ilaihi, pada benda yang dilihat kepadanya, ma'ala tafatiha, serta padahalnya lembut haluhnya orang panggil penglihatan mata, wa adam ittisaliha bihi, padahal ketiadaan juga berhubunglah ia mata dengan dia, dengan benda yang dilihat, wa adami khuruji syai'in minha, dan tidak ada keluar sesuatu daripada penglihatan mata kepada benda yang dilihat. Sing soal, man afdalul umami jami'an ba'da anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, siapa yang terlebih afdal sekali daripada umat semua sekali kemudian daripada para nabi? Jing bermula jawab bagi soal afdalul umami, yang terlebih afdal daripada sekalian umat jami'an secara menyeluruh, ba'dal anbiya, jangan kira nabi, selepas daripada para nabi, hiyal ummatul muhammadiyatu, ialah umat yang dibangsa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kita hak lebih sekali lepas para nabi para rasul, kita umat Nabi Muhammad hak lebih daripada umat-umat nabi dulu. Nah, tengok, wa afdaluha, dan di kalangan umat Muhammad siapa lebih sekali? As-sahabatul kiramu, ialah sahabat-sahabat yang mulia. Wahum, dan mereka itu sahabat allazina jatama'u, yang berhimpun mereka itu binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi, dan beriman dengan nabi, wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu, dan mengikut akan cahaya yang diturunkan serta nabi, yakni Al-Quran. Wa afdaluhum, dan sahabat ni banyak. Afdal siapa? Al-khulafaul arba'atu, ialah khulafa ar-rasyidin. Khalifah yang 4 tu lah. Habis situ. Sing soal mal isra'u wa mal mi'raju, gapo isra' gapo mi'raj. Jing bermula jawab bagi soal al-isra'u, bermula isra' tu huwa, ialah sairun nabi, perjalanan nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, min masjidi Makkah, daripada masjid Mekah, Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa, hingga kepada Masjidil Aqsa, fil Qudsi, di Baitul Maqdis, fi lailatin, pada satu malam, bukan beberapa malam tak. Wa hadza, dan ini sabitun binasil Qur'anil Karimi, sabit dengan nas Al-Qur'anil Karim. Wal mi'raju, dan bermula mi'raj tu pula, huwa, ialah su'uduhu, naik tingginya nabi, tilkal lailah, pada demikian itu malam, tilkal lailata, pada demikian itu malam, minal Masjidil Aqsa, daripada mula di Masjidil Aqsa, mana langit bumi, ila samawati, kepada beberapa langit-langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Wajtima'uhu bi mala'il a'la'i, dan berhimpunlah nabi dengan sekalian yang mulia-mulia pada tempat yang tinggi tu. Nabi-nabi dulu, malaikat-malaikat apa? Tashrifan, kerana apa? Nak memuliakan lahum, bagi mereka yang berada pada langit, bihi, dengan dia, dengan Nabi SAW. Wa ikraman, dan nak memuliakan lahu, baginya Nabi SAW. Jadi sebagai tanda Tuhan nak memuliakan penduduk langit, diangkat Nabi ke langit, supaya dapat juga penduduk langit itu kemuliaan Nabi SAW. Wa qad sabata, dan sesungguhnya telah sabitlah zalika, demikian itu al-mi'raj ini, bil ahadis sahihati, dengan segala hadis-hadis yang sahih. Habis. Jadi sebab tu bila Isra tu sabit dengan Quran, sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'il muslimin, faman angkarahu, siapa dia yang ingkar akan dia, kafarahu, nescaya dikafirkan dia. Itu kufur. Siapa yang ingkar tu jangan jaga-jaga dah.
Adapun Mi'raj, siapa yang ingkar Mi'raj itu fasik mubtadi', tidak kufur dak. Wa hadza, dan ini Isra Mi'raj ini amrun mumkinun, perkara yang harus pada akal, bukan mustahil pada akal. Oh ya kok ustaz tu. Apa ya kayak gitu kayak kapung. Nah, Isra Mi'raj ni tuan-tuan, kalau kita fikir dengan akal kita memang mustahil, tapi kalau kita fikir dengan iman kita tidak mustahil. Bagaimana fikir dengan iman? Boleh fikir dengan iman, fikir itu dengan akal. Nah, dan iman tidak sekali-kali akan bertentangan dengan akal. Sebab tu orang yang cerdik, bijak, berakal pasti akan masuk Islam. Kalau tak masuk Islam padahal dia bijak, pasti bukan benda lain, takabur. Nah, ingkar, inat, sombong. Itu di dalam kepala otak mesti diakui, benar nih, betul nih, mesti gitu. Sebab apa? Sebab tidak bercanggah dengan akal. Iman tu tak bercanggah dengan akal. Gitu. Dia kata mustahil pada akal, bergerak. Ngaji Fadul Ain balik ustaz. Akhbara bihi as-sadiqu, mengkhabar dengan dia oleh yang benar. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Fayajibu hamluhu, maka wajib oleh menanggungkannya Isra Mi'raj tu ala zahiri, di atas zahir. Jangan dua kerja pelik macam batiniah ni lah. Ada sesek batiniah ni. Dia kata tak ada peristiwa Isra Mi'raj tu, cuma orang panggil khayalan tu. Nah, buruk bukan ada buruk. Buruk, barok, ada video tu, dia buat menganjing. Nah, itu. Tu karut lah kau tu dah. Wala yustaghrabu, dan tidak dipelekkan mimman sayyarat tayra fil hawa. Mereka yang diperjalankan tu dah. At-tayra akan burung fil hawa, pada udara, gitu kah? Wa ja'alal kawakiba, dan dijadikan akan bintang-bintang taqta'u bi harakatiha fi daqiqatin. Dan dijadikan segala bintang-bintang tu putus dengan segala geraknya pada masa yang sedikit, masafatan, pada jarak la yaqta'uha, yang tidak memutuslah akan diannasu oleh manusia fi mi'atin amin, pada 100 tahun. Ayarfa'a, oleh bahawa diangkatkan ila sama'i, kepada langit, fi sa'atin, pada satu masa, habibahu sallallahu alaihi wasallam, akan nabi kekasihnya Allah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi istafahu, yang telah memilihlah Allah taala akan dia Nabi Muhammad alal anami, di atas sekalian makhluk. Fahuwa, maka ia Allah, ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu mungkin makhluk ni, qadirun, dialah yang maha kuasa, wa bi kulli syai'in, dan dengan tiap-tiap sesuatu, khabirun, dialah Allah yang maha mengetahui dengan telitinya. Sing soal hal yang fa'ud du'a da'iya awil mad'u wa alahu, ada hal yang fa'u, adakah memberi manfaat oleh doa tu ad-da'iya, akan yang mendoa, awil mad'u walahu, ataupun orang yang didoakan baginya. Wa hal yasilu, adakah sampai sawabu sadaqatil hayyi ilal mayyiti, pahala sedekah orang hidup kepada orang mati, iza ahda, apabila menghadiahlah tu orang hidup lahu, baginya mati, si mati, zalika, akan demikian itu sawab, pahala. Jin bermula jawab bagi soal, innas sadaqata, sesungguhnya sedekah, amrun marghubun fiha, pekerjaan yang digemarkan padanya. Sedekah memang la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. La khaira, tak ada kebaikan. Fi katsirin min najwahum, pada banyak kecek, yo ya kecek banyak kedai kopi, tak ada kebaikan. Illa, melainkan kalau ada kebaikan juga pada bercakap banyak tu, man amara bi sadaqatin, orang yang suruh orang sedekah. Jadi sebab tu jangan marah tu email kalau tu email suruh sedekah dah tu ni. Kita tu email tak ada benda lain, sedekah sama. Tu hak khairah, hak tu kebaikan, suruh orang sedekah tu. Kayak gitu. Wa du'a, dan bermula doa, wa tadarru'a, wa du'a. Wa du'a apa boleh, wa du'a apa boleh, kalau wa du'a atau pada tak sadaqah dah. Wa du'a atau wa du'a wa tadarru'u ila Allah ta'ala, bermula doa dan merendahkan diri hati kita kepada Allah, matlubun ilah, perkara yang dituntut, wakilahuma, dan kedua-duanya mana, sedekah dan doa, nafi'un indahu ta'ala lil hayyi wal mayyiti, yang memberi manfaat di sisi Allah Ta'ala bagi yang hidup dan yang mati. Kenapa? Karena yang memberi manfaat itu bukan doa, bukan tadarru', Allah. Kayak gitu. Kita sebatas berdoa, Allahumma ja'al thawaba ma qara'na. Tu ila almarhum sekian ya Allah, jadikan wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na. Kita doa aja kayak gitu. Sampai ke Allah bagi, sampai kita minta dengan Allah, tanda kita hamba, kita merendahkan diri, Allah kasih. Gitu. Tu. Sing soal hal naimul jannati ruhaniyun am jismaniyun, adakah nikmat syurga tu ruhani, bangsa ruhani saja ataupun jasmani saja?
Wa kadzalika, dan demikian seperti demikian itu juga azabun nar, api neraka, azab api neraka. Kaifa huwa, bagaimana ia? Wa hal huma daimani aw yanqati'ani, adakah dua-dua aja berkekalan atau berputus apa tu? Jin bermula jawab, innal jannata, sesungguhnya syurga, tashtamilu ala na'imaini, melengkapi di atas dua nikmat, ruha ar-ruhani wal jismani. Nikmat hak bahasa rohani, nikmat hak bahasa jismani. Mana? Farruhaniyu, maka bermula nikmat yang bahasa rohani, litalazzuzir ruhi, supaya berlazat-lazatlah roh. Mana misal kat tasbihi, seperti tasbih, wala ibadati, dan ibadat, wa ru'yatillahi ta'ala, dan melihat Allah Ta'ala, wa i'lamihi biridahu anhum, dan mengetahuinya Allah Ta'ala dengan redanya Allah Ta'ala daripada mereka itu dia panggil nikmat ruhani. Wal jismani, dan nikmat jismani, litalazzuzil jismi, supaya berlazat-lazatlah tubuh badan kita, kal akli wasyurbi wan nikahi, seperti makan, minum, dan nikah. Dalam syurga pun ada. Tapi dalam syurga tu tidak berusaha dah kita dah. Sebab tu syurga pokok dia akar ada ala kata pohon duk bawah. Nah, tu supaya kita boleh makan sambil tidur pun boleh. Nak anggo cium untuk tangan dah. So. Nah, anak buah dia duk bawah dah. Ke dunia tak gitu. Akar duk bawah, pohon duk atas. Sebab apa? Negeri tempat kita kena usaha. Kena kait, kena panjak, peluh-pelah jubur tahik kat sini. Nak boleh kau makan. Bukan senang. Nah, sebab negeri ni tempat usaha. Akhirat terbalik. Pokok pohon duk bawah, akar duk atas. Bapa? Tak payah usaha, sampai tidur boleh makan. Tidak gitu dah. Dah habis itu. Wan naru, dan neraka ni pula, tashtamilu azabil jismani wa azabil rohani, sama juga. Melengkapi dia azab jismani dan azab rohani. Wan naimu wal azabu fihi ma daimun. Nikmat dan azab pada syurga dan neraka tu kekal, la yang qati'u abadan, tak akan putus lama-lama. Jadi kalau ada kau yang mengatakan dak putus, semua orang masuk syurga belaka, itu kau seumpama Ibnu Taimiyah, mardud, tertolak. Tu. Begitu juga yang mengatakan neraka tidak akan hancur, tidak akan binasa, cuma bertukar daripada azab jadi uzubah, sedap, lazat. Itu pun terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, seperti apa yang warid di dalam kitab-kitab Ibnu Arabi. Nah, barangkali itu madsus, penyusupan yang disusup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab di dalam kitab-kitab Ibnu Arabi. Seperti itu juga lah Ibnu Taimiyah pun barangkali itu madsus. Nah, karena hak ni maklum, khalidina fiha abada, kayak gitu. Tokes sealim Ibnu Taimiyah, sealim Ibnu Arabi itu bolehnya berubah. Ayat Quran sebut jelas ada kekal selama-lamanya, kayak gitu. Tu barangkali kita husnuzon dengan ulama lebih baik daripada kita menghukum ulama. Cuma pegangnya itu tak boleh diterima. Mana? Neraka tu binasa, putus, tak boleh. Atau neraka tidak binasa, tapi azab jadi uzubah, lazat. Seksa mula-mula, tapi lama-lama jadi sedap. Macam garus kebih ya. Mula-mula sakit, lepas tu sedapnya. Gitu. Tu semua tu tak boleh terima dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tak, kekal, daimun, la yang qati'u abadan, tidak putus lama-lama. Wa ahluhu huma, gitu ke? Wa ahluhuma khaliduna fi hima. Ahli bagi syurga neraka itu kekal selama-lamanya di dalam kedua-duanya. Wa huma maujudatani al-ana, dan kedua-duanya syurga neraka ni ada dah, kedua-duanya sekarang ni ada dah. Kemudian yang ketiga, soalnya hal yablughul waliyu darajatan nabi, adakah sampai oleh seorang wali akan darjat nabi? Wa hal yasilu, adakah sampai ila halatin tasqutu anhu takalifu indaha? Adakah sampai seseorang itu kepada satu kelakuan keadaan yang menggugurkan daripadanya oleh tekanan hukum syarak? Ketika dia jadi wali besar tu. Nah, adakah jadi wali tak semaya, tak puasa, bini dia? Adakah lagu tu? Bukan wali, kuali dia panggil. Jin bermula jawab bagi soalan ya blughul wali darajatan nabiyyi. Nah, tidak akan sampai sekali-kali oleh wali itu akan darjat seorang nabi pun, darajatan nabiyyin minal anbiya'i aslan, daripada beberapa banyak nabi-nabi, aslan ay qat'an, secara putus. Wala yasilul abdu, dan tidak akan sampai oleh seorang hamba madama aqilan balighan, selama mana dia orang berakal dan orang yang sampai umur, ila haitsu, kepada sekira-kira yasqutu, yang gugur anhu daripadanya al-amru wan nahyu, oleh suruhan Allah dan tegahan Allah, tak akan ada. Kalau selagi mana dia aqilun balighun, pasti dia tu mukallaf. Boleh juga tak wajib semaya, tak wajib puasa, tak harat lanjir,
bila dia gila atau belum balik. Budak-budak umur 5 tahun telah jawagan wak wana ke dia dah. Umur 4 tahun dia belum balik lagi, biar ke dia. Tapi kalau bapak-bapak mak pakai spendul saja tu bit rumah, gila ke gapo. Tu. Nah, saya kata, "Dak, saya tidak gila. Saya pakai coli dengan spendul saja ni sebab saya wali martabat tinggi." Telah gugur segala hukum taklif. Oh ya, mokmu hijau capu biru dah tu. Wa yubahu lahu ma sya'ah. Nah, wa man za'ama zalika kafara. Siapa yang sengko ada lagu tu, okay, kafir dia. Wa kadzalika, dan demikian juga yakfuru, dikafirkan, dikufurkan, dikafirkan man mereka. Za'ama, yang menyangkalah anna li syariati, bahwasanya ada bagi syariat tu batinan, ada batin, yang mana batin tu yukhalifu zahiraha, menyalahi akan zahir syariat. Huwal murad, yang batin itulah yang dikehendaki bil haqiqati, dengan sebenar. Itu kafir juga sampai hok berfaham seperti itu. Fa awalan nususal al-qat'iyyata, dan mentakwil akan nah-nas yang putus, wa hamalaha ala ghairi zawahiriha, dan menanggungnya nah-nah tersebut di atas yang tidak zahirnya, kaman za'ama annal murada bil malaikati al-quwal aqliyatu. Ada juga pokok batiniah ni banyak ni yang mengatakan benar malaikat ni tak ada. Malaikat tu ialah kekuatan dan akal, kekuatan bangsa akal kita ni. Wa bisyayatin, dan syaitan tu bukan ada pun. Syaitan itu al-quwal wahmiyah tu, mana kekuatan waham kita tu syaitan. Dah. Siapa dia tikak gitu, kafaro, dikafirkan dia. Nah, faqad kafaro. Sing soal mal mujtahidu, siapa orang mujtahid? Wa minal mujtahidun alladzina istaqarra ra'yu ala tibaihi, dan setengah daripada mujtahid yang ketetapanlah oleh pendapatnya di atas yang mengikutinya. Yang mengikuti akan mereka itu. Bermula jawab jing, al mujtahidu, bermula orang yang mujtahid itu huwa ialah al-muhitu bi mu'zami qawaid asy-syari'ati wa nususiha. Orang yang al-muhit ni apa dah? Yang meliputi dah. Tu mana al-muhit kata silap Tengok, kita ada. Betul. Al-muhitu, mana al-muhit ni mana yang meliputi kefahamannya bi mu'zami, dengan banyak yang besar-besar qawaid syariati, segala kaedah-kaedah syariat, wa nususiha, dan nah-nahnya syariat. Al-mumarisu, yang memeriksa, gitu dah. Laha baginya, bagi nah-nah syariat, bihai suktasaba quwatan, dengan sekira-kira yang diusahakan akan kekuatan, ya fahamu, yang difahamkan biha dengan dia, maksud syar'i, akan tujuan syari'. Gitu dah. Wal mujtahidu katsiruna, dan sesungguhnya orang yang mujtahid ni banyak, bukan pak ya sebenarnya. Wal mujtahidun alladzina istaqarra ra'yu ala tibaihim wal akhdhi biqaulihim arba'atu. Tapi hak kekal siapa ni? Pak. Mana wahum, dan mereka itu pak al imamul a'zamu, imam yang agung, Abu Hanifah Nu'manu bin Sabitin. Imam Abu Hanifah namanya Nu'manu bin Sabitin, Nu'man bin Sabit. Yang kedua Malik bin Anasin, Imam Malik bin Anas. Wa Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, imam kita. Wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mujtahid mutlak yang kekal, diperkekal sampai sekarang ni. Sebenarnya bukan pak saja, banyak lagi. Tapi mazhab yang kekal dengan tradisinya, dengan ulama-ulama kitab-kitab zaman-zaman dengan kaidahnya sampai sekarang pak mazhab. Wa inna makhtaral ulama taklidaha ulail arba'ati, dan hanya saja memilihlah oleh ulama akan mentaklid, mengikuti keempat-empat imam tu, duna ghairihim, tidak selain daripada empat imam ni, mimman, daripada mereka balagha darajatul ijtihad, yang telah sampai juga akan darjah ijtihad. Kerana apa? Likasrati, kerana banyak, mastambatuhu, barang yang diistimbat oleh mereka itu empat mazhab, hu, akan dia barang, minal masaili bisababi tafarrughihim lidzalika, dengan sebab melapang dirilah mereka itu empat mazhab untuk demikian itu istimbat. Jadi gini, empat mazhab ni banyak orang panggil hukum hakam dalam syariat ni, mereka bahas habis. Gitu dah. Tak ada mereka tinggal. Mungkin sikit-sikit gitu, mungkin masalah furu'. Tapi kaedah telah siap dah mereka tinggal. Maka sebab tu kekal sampai sekarang pak mazhab ni. Ada pun mujtahid lain kadang-kadang dia ijtihad dalam beberapa masalah saja, dalam beberapa bab saja. Jadi payah nak taklid. Gitu nak cerita gitulah. Hatta nadaratil qadaya, sehingga mengertilah akan beberapa hukum-hukum allati lam yubayyinu hukmaha, yang tidak menyatalah oleh mereka itu akan hukumnya. Walinakl, memang ada hukum-hukum yang ulama mujtahid dulu tak menyata, tapi kita boleh tahu sekarang. Sebab apa? Sebab kaedah dia telah tinggal kepada kita. Nah,
Sebab masalah tak akan selesai, timbul hak baru semua. Tapi kaedah telah siap dah ada. Gitu dah. Walinakli mazahibihim ilaina bi tariqit tawaturi, dan kerana telah berpindahlah mazhab pak ni kepada kita, sampai kepada kita dengan jalan tawatur mutawatir. Fayam bagi maka sayugiya taqlidu wahidin muayyanin minhum, maka sayugiya yang kita taklid salah seorang yang satu daripada empat mazhab dengan ketentuan illa li daruratim, melainkan sebab ada darurat. Macam mana bolehlah kita ikut selain daripada mazhab kita telah ilzam di atas mazhab tersebut. Mana kita kata kita mazhab Syafi'i, tiba-tiba ada masalah-masalah yang agak berat sikit dalam mazhab Syafi'i, boleh kita ambil mazhab lain. Terkadang tak perlu pun ambil mazhab lain, kalau dia tahu lagi ambil qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i pun tak apa dah. Tetap tak keluar daripada mazhab. Itu macam-macam bahasa dah. Wa illa, dan jika tidak farubama adda ila talfiqin, kalau tidak akan membawa kepada talfiq. Talfiq ini tidak dibenar dah. Tatabu' ruqas dipanggil yukhriju an sawa'it tariq, yang keluarlah daripada jalan yang betul. Baik, habis itu sing soal lima ikhtalafal mujtahiduna fi ba'dil masail. Apa ulama mujtahid itu berkhilaf pada setengah-setengah masalah? Jing bermula jawab bagi soal innal mujtahidina, sesungguhnya ulama mujtahid lam yakhtalifu fi usuluddin, tidak berkhilaf mereka itu pada usuluddin, wala fi ummahati furu'ihi aslan, dan tidak juga pada ibu-ibu segala furu' agama, li subutiha, kerana sabitnya bidilalatil qat'iyah. Memang ada ulama pak mazhab balas semaya lima waktu ni wajib ada? Tak ada. Ambil semaya ni wajib ada? Tak ada. Hak jadi khilafnya apa? Sapu pala tu wajib sebutir pala ke, separuh pala ke, sikit daripada paha. Hak tu jadi khilaf. Sapu pala semua sepakat. Sebab wamsahu biru'usikum, tu qat'iyah. Tapi wamsahu biru'usikum, sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu, kata Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, sebutir pala wajib. Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, boleh nisfi, mana separuh pala wajib kena sapu air. Imam kita Syafi'i tu litaba'id, mana satu juzuk rambut yang berada dalam hak kepala kena air sah. Kayak gitu. Tu khilaf tu. Khilaf tu bukan pada masalah usuluddin atau ummahati furu'iddin, sebab hak tu subuti lilalatil qat'iyah. Wa inna makhtalafu fi ba'dil masail far'iyah, hanya sahaja berkhilaf tu pada sebahagian masalah-masalah cabang. Li adami subuti nasin qat'iyyin fiha, karena tak ada sabit nah yang putus padanya. Izil juz'iyatu la yatasayyaru hasruha, karena segala juzuk tu tidak mudahlah oleh mengsakatkan akan dia. Waqtilafu fiha sahlun, dan berselisih pendapat padanya tu mudah. Fakullum minhum, maka tiap-tiap daripada mereka itu bazala, berusaha keras, bazala wus'aha, berusaha keras fi istikhraji hukmiha, pada nak mengeluarkan hukumnya minal kitab wa sunnah, daripada Quran dan hadis, bihasabi ma zahara lahu, dengan sekira-kira barang yang zahir baginya. Faman asaba minhu falahu ajrani, siapa hak betul dapat dua pahala, wa man akhta'a, siapa hak salah minhum daripada mereka itu falahu ajrun, dapat satu pahala. Li sa'ihi, kerana usahanya, fi izhari sawabi biqadri wus'iha, kerana usaha dia nak menzahirkan yang betul dengan sekadar kemampuan dia. Wa ikhtilaful a'immati rahmatul lil ummah, khilaf ulama pak mazhab ni rahmat, jangan balas, jangan duk lingo, jangan duk saling bid'ah. Li anna ikhtilafu fi umurin far'iyyatin, karena berkhilaf tu pada perkara cabang daripada masalah. Wa ikhtilafu wal ikhtilafu fiha yujibul yusra 'alan nasi, dan selisih pendapat ulama tu mewajibkan mudah di atas manusianya, dia mudah. Wa adama wuqu'ihim fil haraji wal ba'si, dan ketiadaan menjatuhkan mereka itu manusia di dalam kesalahan dan kerosakan. Fa idza turral insanu amila bima huwal aisaru, maka apabila payahlah oleh manusia, nescaya beramal dengan barang apa yang mudah baginya. Wa illa, dan jika tidak, fayamalu bima huwal ahwatu wa awil ahra wal azharu, maka jika tidak lagu tu, maka hendaklah dia beramal dengan apa barang yang lebih ihtiyat. Ahwatu mana ihtiyat, mana ittiba'u dalilil aqwa inda ta'arudil adillatil mukhtalifati, mengikut dalil yang terlebih kuat ketika mana bercanggah dalil-dalil yang saling bersalah-salahan. Atwil ahra ni maknanya apa? As-sawa binal amraini wa aulahuma, kita ikut hak mana hak paling aula di antara dua pendapat yang betul. Itu dua-dua betul, tapi hak mana hak aula, itu. Wa azhara, dan yang terlebih zahir. Habis itu pukul apa yang saya dia ada ni 30 minit lagi. Alamatus saati wa asyratuha, berapa banyak alamat-alamat kiamat dan segala asyratuha, sama juga alamat-alamat juga. Asyrat tu maknanya alamat-alamat kiamat.
Nah, sing soal ma asyratus saah, apakah dia alamat kiamat? Jing bermula jawab asyratus saati. Bermula alamat kiamat itu umurun ialah berapa perkara. Gapo dia asyratus saah? Ya wak kurunge al alamatud dalatu ala qurbi qiyamiha jiddan. Berapa banyak tanda-tanda yang menunjuk di atas dekat berlakunya kiamat itu bersangatan. Minha setengah daripada alamat kiamat ad-dajjalu dajjal. Wahwa dajjal ni siapa? Rajulun, satu orang laki-laki, a'warun yang buta sebelah mata. Yakhruju fi khiffatin minad dini, yang keluar untuk menghancurkan agama dah. Jadi dajjal ni dia bukan buta selalu dah. Nah, dalam hadis sebutnya dia buta tu ketika mana dia khutbah mengaku Tuhan dah. Ha, panjang nak baca ni. Hadis dia ni. Semulalah. Nah, ada hadis dia tu. Nah, masa dia mengaku Tuhan itulah baru buta mata dia, putus telinga kiri dia. Barulah orang tahu, oh dajjal selamanya kita ikut. Murtad tak usah ikut dajjal. Ketika tu barulah sehari seperti setahun. Dajjal tahan matahari. Kebulu orang, tak beriman dia Tuhan. Nah, tu. Itu dajjal. Wa idbarin minal ilmi, dan membelakangikan ilmu. Wa yadda'il uluhiyata, dan mendakwa akan ketuhanan. Ya dakwa, saya Tuhan, ana rabbukum. Wa yuzhiru ba'dal ajaibi, dan menzahirkan akan sebahagian hak pelak-pelak. Memang. Sebab tu mula-mula yang ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku imam mahdi, iya. Lah kali ngaku Tuhan tu. Kayak gitu. Wa yattabi'uhu, dan mengikutlah akan dajjal tu man mereka kana dhaifal imani wa yakini wal yakini. Mereka yang adalah ia man tu ialah dhaif, lemah iman dan lemah yakin. Memang. Berahi ke hak pelak-pelak. Memang. Berahi hak pelak-pelak, siap boleh mudah sangat terima dajjal. Wa minha, setengah daripada alamat kiamat zuhuru dabbati minal ardi, nyatanya binatang daripada bumi. Tu'allimun nasa, mengajak akan manusia fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka itu. Faman kana mu'minan ja'alat lahu alamatan yu'rafu biha annahu mu'minun. Siapa hak mukmin, lalu binatang tadi akan menjadikan bagi orang tersebut tanda pada muka dia yang diketahui dengan tanda tersebut bahawasanya seseorang itu mukmin. Wa man kana kafiran, dan barang siapa yang adalah ia seorang yang kafir, ja'alat, nescaya dijadikan lahu baginya si kafir itu alamatan akan tanda yu'rafu, yang diketahui biha dengan dia dengan tanda itu annahu, bahwasanya seseorang itu kafirun ialah kafir. Wa tukallimun nasa bi ahwalihim, dan berkata-katalah binatang tadi itu akan manusia dengan hal ehwal mereka itu, dengan keadaan mereka itu. Kemudian wa minha, dan setengah daripada alamat kiamat tulu'us syamsi minal maghribi yauman minal ayyami, naik matahari ke maghrib. Yauman minal ayyam, satu hari daripada beberapa hari. Wa yansaddu hina idzin, dan ditutuplah ketika itu babut taubati, tutup pintu taubat. Jaga-jaga dah. Bila orang panggil naik matahari ikut sebelah barat, maka ketika tu tutup dah pintu taubat. Seperti sampai nyawa di ghargharah. Kalau orang panggil saddu babit taubah likulli insani ni, bila sampai nyawa di ghargharah. Tapi untuk sekalian manusia apabila terbit matahari ke barat. Wala tuqbalu min ahadin, dan tidak diterimakan daripada seorang pun taubat apabila naik matahari ke pihak barat. Ada ramai masa tu orang tu berlari. Dalam hadis sebut orang ada mah ni lepas naik je matahari ke pihak barat, Allah, betul sungguh Nabi Muhammad raya, kiamat dekat. Mah dia dalam bank tu waktu ubik pergi cari tok pakai miskin. Ambil mah aku, ambil. Pakai miskin kata, Allah, kalau kemari membuya ada manfaat, ain tak ada manfaat dah, bye-bye. Gitulah lebih kurangnya dah. Tu. Maka jangan tunggu lagu tu dah. Jangan tunggu lagu tu, boh banyak sikit duit hari ni dalam tabung pondok. Tu. Jangan tunggu naik matahari kok behok barak baru honggang mari pondok start ambil tak ada dah nak kiamat dah kita weh. Tunggu masa nak mati dah. Wa min hada, setengah daripada alamat kiamat khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluar Ya'juj Ma'juj. Wahum, dan mereka itu Ya'juj Ma'juj ni siapa? Jilun, satu bangsa minan nas, daripada manusia. Aksarul fasada, yang terlebih banyak mereka itu akan melakukan kerosakan fil ardi, pada bumi, fi zamanil ghabiri, pada masa yang lalu, lampau. Masa dulu Ya'juj Ma'juj ni ada dah. Dia bangsa dah. Ya'juj Ma'juj ni bangsa. Bukan binatang macam otrome yang lawan raksasa tu, bukan. Ya'juj Ma'juj ni bangsa manusia yang banyak melakukan kejahatan, kezaliman masa dulu. Walamma wasala ila nahiyatihim Zulqarnaini, tak kaman sampailah kepada perihal mereka itu oleh Zulqarnain, syaka minhum, mengadu-ngadulah mereka itu manusia, jiranuhum, oleh jiran mereka itu ilaihi kepadanya, kepada Zulqarnain. Jadi dulunya Zulqarnain
Zulkarnain raja timur dan barat nah. Bila siapa orang panggil Ya'juj Ma'juj tu wak khenak kepada satu kampung tu, maka jiran Ya'juj Ma'juj ni mari report kepada Zulkarnain. Farasa lihalihim, maka merasa kasihan belahlah Zulkarnain kepada keadaan jiran Ya'juj Ma'juj. Wa kanal muwassila bainahum wa kana wa kana dan adalah jiran al muwassila bainahum madikun baina jabalaini. Nah, ada yang menyambung di antara jiran Ya'juj Ma'juj tu, madikun celah baina jabalaini di antara dua bukit. Fabana fihi, maka dibinalah padanya saddan alian, tutup yang tinggi, penutup yang tinggi, jiddan sangat-sangat tinggi, min hadidin daripada besi. Ni tak tahulah di mana tepatnya dah ni. Tapi ni ada map location, dia boleh tunjuk dekat dengan satu bukit mana tak tahu, ada macam besi tinggi, pitu besi, no? Tinggi pitu gerbang besi. Ada taik Ya'juj Ma'juj. Taik Ya'juj Ma'juj siu je bawa map location. Memang apa sungguh? Macam pitu besi. Nah, dia tak ada siapa dia boleh sapa situ, tak ada. Tu benar Quran. Ni Nabi Muhammad cerita dalam surah Al-Kahfi tu, Nabi Muhammad gi satellite mana? Gi tekan map location mana? Lah ni baru orang boleh tekan map location tu ni. Tu tengok. Zulkarnain buat tu. Wa afraga alaihi ar-rasasal muzaba. Dan wa afraga alaihi, dan mencuahlah di atas orang panggil besi gerbang besi tu, itu besi tu, sempada besi tu, ar-rasasa al-muzaba, mana? Timuh yang dicair dia panggil. Fasara, maka jadilah saddan muhkaman amlasa. Tu. Jadilah orang panggil cair masuk dalam tu, teguh, yang keras, yang kukuh, yang licin. La yatasayyaru nakbuhu, tidak mudah untuk nak hancurkan dia. Wala su'udu alaihi, dan tak boleh naik. Nak naik pun licin, nak peracur pun kerah. Tu bijak Zulkarnain ni. Nah, dia cair ke timur, masuk dalam tu. Jadi licin, lepas tu kukuh lagi, licin lagi. Nak pecah pun tak boleh sebab kukuh. Nak naik panjang pun tak boleh sebab licin. Naik jerat. Akhirnya duk korek. Korek dia tu ni. Fayanta tengok ni. Mana tadi? Fa iza hana awanu khurujihim, dan maka apabila hampirlah oleh masa keluar Ya'juj Ma'juj, infataha saddu, maka terbukalah dinding tembok tadi tu. Bisa babin daripada satu sebab, minal asbabi daripada beberapa sebab. Fayantashiruna fil ardi, maka bertempiaranlah bila pecah je nanti tembok tu, tubik dah Ya'juj Ma'juj bangsa dia tu. Habis wa yaktsaru fasaruhum fi tuliha wal irdiha, dan banyaklah oleh kerosakannya pada pihak lentangnya timur barat, habis keliling dia kacau habis atas muka bumi ni. Fayul ja'u ila maulahum fi raf'i syarrihim wa dararihim, maka berharaplah kepada Tuhan mereka itu pada mengangkatkan kejahatan Ya'juj Ma'juj dan kemudaratan mereka itu Ya'juj Ma'juj. Fayuhlikuhum, dan mencelakalah Allah Taala akan nanti ni. Fayuhlikuhum, betul. Fayuhlikuhum, maka mencelakalah Allah Taala akan mereka itu Ya'juj Ma'juj, wa yaqdi bimahwi atharihim, dan menghukumlah Allah Taala dengan menghapuskan saki-baki kesan keturunan Ya'juj Ma'juj. Habis sekali lepas pada ni, bila Ya'juj Ma'juj keluar buat kerosakan kali terakhir ni dengan secara besar-besar, Tuhan akan hancurkan habis, tak ada habis. Satu zuriat Ya'juj Ma'juj pun tak ada, hilang bangsa. Jadi selamat lagi, sebab tu alhamdulillah lah Melayu ni tak akan hilang di dunia, betul. Ya'juj Ma'juj akan hilang di dunia. Wa minha, dan setengah daripada alamat kiamat, nuzulu Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa. Wazalika, dan ketika itu, hinama taktsuru fil muslimin al fitanu, ketika mana banyak pada orang Islam itu fitnah. Wa tatawala alaihim mihanu, dan mengerasi di atas orang Islam itu oleh cobaan-cobaan fitnah macam sekarang ni. Allah. Fa tawalla umur hadhil ummah, maka menguasailah Nabi Isa di atas urusan ini umat Nabi. Wa yakshifu anhu kullamulimmatin, dan Nabi Isa akan membuka daripada mereka itu manusia akan tiap-tiap malapetaka, bala bencana. Wa yaqtulud dajjala, dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Wa yukhallisun nasa, dan melepaskan manusia. Wa yukhallisun nasa, dan melepaskan akan manusia minal ahwa'i wal ahwali, daripada segala kepayahan, kesusahan dan keduka citaan. Ikutlah nak buka apa pun boleh berlaku. Sing soal manis sa'idu, siapa orang bahagia?
Nak Abi dah sabar. As-sa'idu, jawabnya bermula orang bahagia tu huwa ialah orang bahagia ni al-mu'minu, orang beriman. As-salihu, yang beramal-amal soleh. Al-qaimu, yang menunaikan bihuquqil haqqi, dengan hak-hak Tuhannya, wa huquqil khalqi, dengan hak-hak makhluk Tuhan. Al-muttabi'u, dia mengikut li syariati, akan syariat Nabi Muhammad, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Al-mu'ridu, yang berpaling an zakha fi hadhihi dari, daripada perhiasan-perhiasan indah ini negara dunia ni. Fahuwa, maka ialah sahibus sa'adati, orang yang berbahagia akhirat, dunia akhirat. Nah, waman lahul husna wa ziyadatun, dan mereka akan dapat syurga dan nikmat yang lebih daripada syurga. Di dalam syurga itu ru'yatullah. Nas'aluhu, kami meminta, kami memohon akan Allah Subhanahu wa taala, an yuwaffiqana, oleh bahawa memberi taufiklah Allah akan kami, lizalika, bagi demikian itu, demikian apa yang disebut, yakni apa? Orang jadi orang yang bahagia tu orang mukmin, soleh, menunaikan hak Allah, hak makhluk, mengikut syariat Rasulullah zahir batin, berpaling daripada perhiasan indah di dalam negeri dunia ni. Berpaling hati dah, bukan berpaling tubuh. Namun gelepah habis pitih mahal tepi jalan yang wa yaj'alana, dan menjadilah Allah Ta'ala akan kita minas salikina, daripada orang yang menjalani fi ahsanil masalik, pada sebaik-baik tempat berjalan. Walhamdulillahi, dan hanya segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka-laka, allazi, yang Allah Ta'ala tu binikmatihi, dengan sebab nikmatnya lah, tatimmus salihati, sempurnalah oleh segala kebaikan. Wa'ala, dan di atas, wa'ala, dan di atas asyrafi anbiya'ihi, semulia-mulia daripada para nabinya. Wa azkat tahiyyati, dan sesuci-suci penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal ma khatamna wa a'tiyan sawaban lahu aslal wujudi Muhammadan ya hamdika ya Allah. Salli wa salliman ala al-mustafa munjil anami minar radda wa azwajihi alin wa sahbin wa man tabi' wa a'tilana husnil khitami wa arfida wa habli bihi ilman wa fahman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa wahsyati wa sahil alayya hifzahu summa darsahu bijahi nabi wa ali summa sahabatil kirami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada ijazah tak?